Ustaz dah masuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa taufiqi ila billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sihat semua ya. Waalaikumsalam Kita menyambung perbincangan pada minggu lepas. Minggu lepas kita tak ada bagi contoh ya. Jadi hari ini insya-Allah kita cuba kongsi beberapa perkara ya yang boleh kita jadikan sebagai panduan lah ya. Jadi antaranya saya nak share daripada contoh-contoh yang saya nak bawa hari ni ya. Boleh nampak ke? Tak boleh nampak? Nampak tapi Ustaz belum lah. nampak dia punya page kan nanti sekejap ya. Nak tengok macam mana. Jangan lari. Nak share. Kita nak buat benda yang bukan dalam Bukan buku sebab tu, tak ada Ustaz. contoh. Tadi dah boleh share screen. Zoom balik. Share screen. Ya. Okey, dah nampak ya contoh yang Ustaz bagi? Nampak ya? Okey. Okey, jadi boleh tengok pada surah Al-A'raf ya. Siapa yang tak ada nanti tuan-tuan boleh screenshot aja ya. Benda yang Ustaz bagi ni tuan-tuan boleh screenshot saja ya. Dan buat masa ni kita akan bincang ya. Kalau ingat pada minggu lepas ya kita bincang 10 nama baru dimulai dengan Rasul ya. Pada minggu lepas ingat lagi ya. Tuan-tuan dah buat ulang kaji kan? Ya. Kita bagi contoh noun ya. Ada 20 noun baru ya. Daripada 11 sampai 20. Ya betul. Pada muka surat yang ke-48 ya. 48. Jadi kita ada bagi contoh nombor 11 Rasul, nombor 12 Azab ya. Nombor 13 Haza. Kemudian kita ada 14 Samaun, kemudian Nafsun ya dan seterusnya. Ada perkataan kitabun pun ada 18, ada hakun ya dan ada qablu ya. Jadi ada 20. Jadi Ustaz cari beberapa ayat yang mengandungi sebahagian daripada nama-nama baru ni ya. Tuan-tuan tolong mute ya. Siapa yang belum mute tolong mute. Okey ya. Jadi ayatnya ialah pada surah Al-A'raf ya. Surah yang ke-7 ayat 158. Jadi insya-Allah kita akan mula berbincang ya ayat ni. Jadi tuan-tuan boleh ambil Quran saja, kalau tidak ya kita terus tengok saja di skrin yang Ustaz share ni. Jadi jangan tengok makna tuan-tuan ya. Dia salah satu trik untuk belajar bahasa Al-Quran atau belajar bahasa hadis ya ataupun belajar apa saja, jangan tengok makna. Seperti mana pelajar bila dia buat ulang kaji ya, jawab soalan jangan tengok jawapan di belakang, jangan. Ya, lambat pandai tuan-tuan. Itu trik dia ya, dan kena patuh. SOP dia jangan tengok terjemahan. Ya, boleh ya? Janji jangan tengok terjemahan. Okey, ayat 158 surah Al-A'raf. Kita belajar ya, kita tengok berapa banyak perkataan yang kita sudah tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Ya, qul. Kita tahu dah semua. Walaupun tak pernah belajar bahasa Arab, ya, kita dah tahu dalam Quran ada qul huwallahu ahad. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apa makna qul, tuan-tuan? Apa makna qul, Haji Megat? Qul. Tekanlah. Haji Megat. Qul ya Ustaz, saya ada. Minggu lepas saya tak ada. Qul maknanya katakan. Katakanlah ya, katakanlah. Ya. Untuk singular ke plural? Untuk singular. Untuk singular ini, ya. Ya. Dan singular tu masculine ke feminine? Qul masculine. Okey, jadi Haji Megat kena jawab macam ni. Qul ya, maknanya katakanlah. Perintah tu kepada siapa? Kepada singular masculine. Maknanya ada 3 benda. Kita bagi terjemahan makna, kita bagi terjemahan makna, kita bagi dia singular dan kita bagi dia masculine. Okey, makna singular ataupun plural. Di sini singular lah. Ya. Dan masculine atau feminine dekat sini adalah untuk masculine. Qul, katakanlah. Betul, terima kasih. Ya, Katakanlah. Ya.
Kemudian kita pergi ya ayuhan nas, ya kul katakanlah, semua orang dah tahu dah, ya. Dan kul ni Ustaz tambah, kul ni adalah kata kerja perintah, ya, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil command form. Katakanlah, mana kita suruh orang buat, ya. Yang dah belajar bahasa Arab ini kita panggil fi'lul amar, ya, fi'lul amar. Dalam bahasa Inggeris command form, command, mana suruh orang buat sesuatu, ya. Bahasa Melayu dia ialah kata kerja perintah. Okey, kul. Dan kul bukan untuk perempuan. Kul untuk lelaki saja. Dan kul, ya, untuk seorang. Sebab Allah sedang bercakap dengan Nabi. Allah kata kul, wahai Muhammad, katakanlah, ya. Jadi Nabi kena kata pada manusia. Maknanya ayat ni mesti ayat yang turun di mana ni Kak Suharti? Di Mekah ke di Madinah? Mekah ke Madinah? Jawab je, A ke B? Buka lah pada siapa-siapa kalau Kak Suharti tak berani nak jawab. Ustaz suruh jawab A atau B je. Tak ada C pun. A atau B. Either or. Di Mekah, Ustaz. Mekah, Ustaz, Mekah. Ya, ni cerita Mekah. Ya. Okey. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Ya, wahai manusia. Jadi wahai manusia ni cerita Mekah. Maknanya Nabi belum hijrah lagi. Ya, dan daripada sirah kita dah belajar, ya, bahawasanya Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Ya. Sebelum hijrah ke Madinah 13 tahun di Mekah, ya. Tapi bukan semua sahabat Nabi 13 tahun di Mekah. Sebab, ya, daripada tahun yang kelima hijrah, tahun kelima, maknanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana 9 tahun, ya, mereka berada di negeri asing. Mereka berada di Eritrea ataupun kita panggil, ya, sebagai Habasyah. Ya, mereka tak ada di Mekah. Itu cerita sirah. Ustaz nak stop ke situ. Ya, sebab sirah kita ada slot kita hari Rabu. Tapi nak bagi tahu secara umum saja, ya. Qul ya ayuhan nas. Qul katakanlah wahai Muhammad, kata pada manusia, ya, yang berada di Mekah pada masa itu, sama ada di kalangan orang Islam ataupun bukan, ya ayuhan nas. Ya ayuha wahai. Terjemah saja. Ya ayuha wahai. Ya, anas manusia. Wahai manusia. Anas, ya. Nasun kita dah belajar pada minggu lepas, ya. Contoh yang keberapa tu, ya? Oh, nas tak ada lagi, ya. Nas belum lagi. Kita ada contoh pada 10 yang pertama belum, 10 yang kedua pun belum lagi. Nah, nas ialah manusia. Ya, anas adalah manusia. Ya, tambahlah perkataan baru, anas manusia. Kalau al-insan manusia juga, ya. Tapi kalau al-insan, insan dia plural, dia singular. Kalau anas dia plural. Ya, jadi senang je. Insan singular, seorang. Ya, kalau anas ramai. Ya, okey, ini sesungguhnya aku. Ini kita dah tahu dah, ya. Ini sesungguhnya aku. Ya, ini, ya, baris bawah, ini sesungguhnya aku. Ya. Rasulullah. Jumpa dah perkataannya Ustaz Merah kan. Rasul. Ya, apa makna Rasul? Rasul adalah apa makna Rasul, tuan-tuan? Messenger. Messenger. Ataupun bahasa Melayu dia apa terjemahan dia? Rasul pengutus, pembawa utusan. Ya, Rasul adalah utusan, ya, messenger, maknanya orang yang membawa, ya, risalah daripada Allah. Rasul, ya, utusan. Jadi dia mufrad ataupun singular, ya. Tetapi di sini, ya, apa ni Kak Aloha, pasal apa Rasulu? Pasal apa kita tak minggu lepas, tuan-tuan mute. Siapa yang tak nak soal mute. Okey, ya. Jadi pasal apa Kak Aloha? Pasal apa kita tak kata Rasulunlah, ya, Rasulunlah. Ya, pasal apa kata Rasulullah? Pasal apa Rasul tu tak ada tanwin di akhir perkataan dia, akhir huruf dia Kak Aloha? Singular. Kak Aloha, pasal apa tak tanwin? Dia tak gabung dengan Allah, jadi dia tak ada tu. Okey, terima kasih, cantik, ya. Jadi asalnya Rasulun, dia tanwin. Sebab kan kita dah janji, ya, kata nama ataupun noun dalam bahasa Arab, Haji Megat, ya, sama ada alif lam di awal, ar-rasulu, ataupun tak ada alif lam di awal, ya, kita ada tanwin di akhir, tanwin domah, Rasulun. Di sini pasal apa Rasulu? Mana hilang tanwin, ya? Kerana, ya, Rasul itu digabungkan dengan kalimah Allah.
maknanya dia menjadi compound noun. Dia menjadi nama yang dijamakkan, yang digabungkan. Rasulun campur Allahu. Ya, jadi tuan-tuan tengok rasulun, ya, rasulun, ya, rasulun, kemudian Allahu, ya, Allahu. Jadi rasulun, ya, rasulun dan Allahu asalnya. Rasulun tanwin, Allahu dhammah, ya, ada alif lam tak boleh tanwin. Tuan-tuan ingat je. Either alif lam atau tanwin. Alif lam atau tanwin. Kalau ada alif lam tak ada tanwin. Kalau ada tanwin tak ada alif lam. Tolong ingat yang tu. Sebab pelajar masih tertukar-tukar lagi. Ya, minggu lepas kita tanya masih ada lagi yang nak sebut alif lam, ya, ataupun nak sebut tanwin. Dia salah satu saja. Jadi apabila rasulun perkataan pertama, ya, ataupun first noun gabung dengan Allahu second noun, maka first noun kena buang tanwin. Kena buang tanwin, wajib buang tanwin. Ya, jadi rasulun tak boleh. Kena baca rasulu sahaja. Pasal apa baca rasulu? Pasal memang hukum asal bagi baris adalah dhammah. Hukum asal dia, default dia adalah dhammah. Ya, rasulun tak boleh baca rasulu. Allahu sekarang bertukar menjadi Allahi. Allahi, ya. Sebab apa Allahi? Sebab dia sudah menjadi, ya, noun yang kedua. Jadi bila jadi noun yang kedua, kita tak boleh baca Allahu, kita kena baca Allahi. Jadi sebutannya sekarang Rasulullahi. Kak Masyitah boleh faham tak? Faham Ustaz. Ya, okey, alhamdulillah, ya. Jadi kalau Ustaz tanya balik, sebab apa Rasulun noun yang pertama tak boleh ada tanwin? Sebab apa Kak Masyitah? Sebab dia punya second word tu dah ada apa ni? Alif lam Allah. Second noun. Jadi dia first noun. Ya, bila bergabung. Dia first noun, ya. First noun tak boleh ada tanwin ataupun alif lam. Okey. Ya, clear. Jadi Rasulullah apa dia? Adalah utusan Allah, kita terjemahkan. Ya, tapi kalau nak terjemah lebih tepat, seorang utusan Allah. Sebab tu Rasul sentiasa singular. Ya, kita dah tahu dah. Ya, qul, katakanlah. Ya ayyuha, wahai. Annas, manusia. Ini sesungguhnya aku. Rasulullah, seorang utusan Allah. Jadi bila Nabi bercakap dengan masyarakat Arab, ya, jahiliah pada masa itu, ya, Nabi bagi tahu aku adalah seorang utusan Allah. Maknanya sebelum Nabi itu ada Rasul lain lagi. Ya, kejap lagi kita akan cari pula perkataan plural untuk Rasul. Ya. Kemudian ilaikum, kepada kamu. Ila kan kepada. Ya, dia termasuk particle preposition. Ya, min, ila, an, ala. Kalau min, daripada atau sebahagian daripada. Ila, kepada. Jadi Rasulullah ni, Nabi Muhammad, adalah seorang Rasul Allah yang diutus ilaikum, kepada kamu. Kamu tu seorang ke ramai? Kum, tiga atau lebih ramai. Ya, ilaikum. Dan dijelaskan lagi oleh perkataan jami'an. Jami'an. Ya, apa makna jami'an? Jami'an maknanya keseluruhan. Sebab Nabi bukan diutus kepada bangsa Arab saja ataupun Quraisy saja, tak, kepada seluruh alam, termasuk kepada golongan jin, ya, manusia dan jin. Sebab itu disebut jami'an, maknanya keseluruhan manusia dan jin. Ya, okey, selesai, dah dapat dah, ya. Jami'an tu mungkin perkataan baru, tapi kita dah pernah jumpa dah sebelum ni. Ya, letakkan makna jami'an adalah keseluruhannya. Ya, dan dia adalah noun, pasti noun. Sebab apa dia noun? Sebab dia ada tanwin di akhir. Ya, senang je tuan-tuan. Ada tanwin akhir memang noun. Ya. Okey, selesai. Setakat ni ada soalan berapa? Tuan-tuan, ada soalan berapa? Sebab semuanya kita dah jelaskan. Ya, semuanya sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh. Okey, ada soalan berapa? Silakan. Apa nak tanya? Kak Rohiza ada? Ada apa-apa tanya Kak Rohiza? Faham dah, jami'an keseluruhannya. Keseluruhannya. Okey, tak apa. Ustaz tak tanya jami'an saja. Ustaz tanya the whole ayat from kul to jami'an. Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, tak ada, tak apa, ya. Siapa-siapa ada soalan silakan, ya. Tak nak nanti. Ya. Ya. Rasulullahi, perkataan pertama tu tanwin hilang. Okey. Perkataan kedua Allah, Allahu jadi Allahi. Betul. Sebab dia mudhaf, Ustaz. Ya, dia mudhafun ilaih. Ya, itu tinggi tu, mudhafun ilaih, betul. Kalau dengan saya senang je. First noun, second noun.
First noun tak ada alif lam, tak ada tanwin. Second noun, ya, baris dia bawah. Sama ada dia tanwin ataupun tidak, tapi baris dia mesti bawah. Simple je. First noun, second noun. Okey, terima kasih. Ada soalan lain, silakan. Yang lain, ya. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Ilaikum. Ustaz cakap ilaikum, ila ni adalah kepada kan? Ila kepada, ya. Ataupun ke. Tapi kenapa yang ini ada ya, ilai? Sebab dia bersambung. Bila dia bersambung, dia hidup balik ya dia. Oh, so ya tu sebenarnya dia ya mati je. Dia alif maksurah. Okey. Right. Okey. Okay. Mute dulu. Okey, sama. Mute dulu. Ilaikum. Asalnya ila campur kum. Tapi kita tak kata ilakum. Tak sedap. Ya. Jadi kita kena ingat, ya. Ila, ya. Ila tu asalnya ialah alif yang berbentuk ya. Tuan-tuan, ya, Ustaz harap dah faham sebab dah banyak kali kita ulang. Ya. Dia ada hamzah di bawah alif, ya. Kalau kita tengok, ya, tengok ni hamzah di bawah alif, ya. Kemudian kita ada lam, ya. Sebelah lam tu memang nampak ya, tapi asal-asalnya dia bukan ya. Dia adalah alif bentuk ya, tak ada titik. Bila dia alif bentuk ya tak ada titik, kita bunyikan dia ila. Pasal apa bunyi dia ila? Sebab dia alif. Tapi bentuk dia ya. Kita panggil alif maksurah. Ya, alif yang dibaca pendek. Alif maksurah maknanya dibaca dengan dua harakat. Ila. Ya, tetapi bila dia bersambung dengan sesuatu, bersambung dengan na, bersambung dengan ya, bersambung dengan kum, bersambung dengan macam-macam lagi, ya, kunna dan sebagainya, maka ya tu hidup. Sebab tu kita tak boleh baca ilakum, kita baca ilaikum. Ya, itu soalan apa ni Kak Jamaliah tadi, ya. So ilaikum, jangan baca ilakum, tak ada dalam Quran ilakum. Mesti dihidupkan ya tu. Ilaikum. Ya, Kalau ala sama juga. Berakhir dengan alif maksurah, ya, alif bentuk ya, tapi kalau bersama dengan kum tak ada alakum, tak ada. Apa bacaan dia? Bacaan dia alaikum. Ya, sama. Ilaikum dengan alaikum, ya itu dihidupkan kerana bersambung dengan kum. Kalau bersambung dengan na, kami pun boleh. Kum ni makna kamu, ramai. Ya, ilaina boleh. Ilaikum. Ya, ilaikunna. Ya, ilaiya boleh semua. Ya, okey, ada soalan lain silakan. Sebelum kita sambung, nak sambung al-lazi pula. Tak ada, ya. Tak tanya, ya. Sebab nanti takut kita dah sampai ke sekarang masih di Rawang, ya. Ustaz takut sampai di Tanjung Malim nanti tuan-tuan tanya balik. Jadi elok kita selesaikan. Kalau ada soalan tanya, jangan malu-malu. Ya, kita tak potong markah pada siapa yang bertanya. Ya. Okey, tak ada, ya. Ya. Ustaz, isim yang bergabung tu, isim pertama tu mesti baris depan ya? Bergantunglah. Kalau mesti baris bawah. Isim kedua mesti baris bawah. Isim pertama tak mesti baris depan sebab asal-asal dia baris depan. Oh. Jadi kalau asal dia rasuli, kita tetap baca rasuli. Kalau dia rasulah lah. Tapi oleh kerana di sini asalnya rasulu, kekal rasulu. Bukan sebab kerana dia first noun, maka kita jadikan dia dhammah. Tak. Bukan sebab. Tu memang asal dia. Ya? Okey, selesai. Lain? Sama. Lain? Silakan. Yang lain? Ada soalan? Tak ada, ya? Jadi kalau tak ada, kita sambung al-lazi. Al-lazi dah pernah jumpa tak? Al-lazi dah pernah jumpa. Al-lazi berada pada, ya? Al-lazi berada pada 10 yang pertama, ya? Malah perkataan nombor 2, ya? Al-lazi. Apa makna al-lazi? Yang. Ya, yang, ya. Maknanya yang untuk lelaki, untuk singular. Sekarang ni kita kena sebut selalu. Untuk lelaki ke perempuan, ya, untuk maskulin ke feminin, kena sebut. Singular ke plural, kena sebut. Ya. Jadi allazi untuk singular, ya, dan untuk maskulin. Allazi maknanya yang. Ya, yang kita rujuk sekarang yang ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuha, wahai annas manusia, inni sesungguhnya aku Rasulullah, seorang utusan Allah, ilaikum, ya, kepada kamu jami'an keseluruhan. Ya, jadi sekarang ni nak cerita Allah pula. Ya, sebab tadi dah sebut Rasulullah, dah ada dah perkataan Allah. Allazi, maknanya Allahul ladzi. Maknanya, ya, Allah allazi.
Tapi kita tak sebutlah Allah lagi sebab dah sebut tadi. Allazi yang lahu baginya. Lam di situ ialah preposition. Ya, makna bagi. Ya, baginya. Nya siapa nya? Nya tu Allah lah. Ya, jadi nya tu lahu, hu kan. Hu tu adalah pronoun. Ya, domir. Ya, untuk mufrad dan apa ni, untuk singular dan masculine sama. Jadi bagi Allah, ya, Allah yang baginya, apa yang Allah ada? Mulkus samawati wal ard. Mulku kerajaan. Mulku kerajaan. Ya, miut kan? Mulku kerajaan. As-samawat, kerajaan langit. Tak ada di. Kerajaan langit. Kalau ada di mesti mulkun fis samawat. Ya, ni tak ada. Ini mulkus samawatin. Mulkus samawati. As-samawat kita tak jumpa. Tapi kita jumpa perkataan as-sama. As-sama, ya. As-sama kita jumpa pada contoh nombor 14. Noun. Muka surat yang ke-48 dah ada dah. Ya, as-sama. Jadi as-sama tu untuk satu langit. Kalau as-samawat, ya, banyak langit. Banyak tu maksudnya 7 langit. Sebab kita dah tahu langit memang 7. Ya, kita baca surah apa? Surah Al-Muluk kan? Ya. Allazi khalaqa sab'a samawat. Ya, dialah Allah yang telah mencipta 7 langit. Ya, jadi dah confirm. Bila kita kata langit-langit, mana 7? Okey, ya. Jadi sekali lagi di sini, mulku patutnya mulkun. Ya, sekali lagi. Ini kalau Ustaz tanya ke Aloha, dia akan jawab yang tadi juga. Rasulun. Sekarang jadi mulku. Ya, tadi Rasulun jadi Rasulu. Mulkun jadi mulku. Ya, miut kan? Mulku. Asalnya mulkun. Tuan-tuan kalau tak mute, tuan-tuan jawab soalan. Ya, kita denda sekarang. Kalau tak dengar bukan apa ni, tuan-tuan punya gadget. Ya. Sebab orang lain boleh dengar. Ya, betul Ustaz. Betul. Ya, jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengar, dia bukan masalah sebab orang lain boleh dengar, ya. Tuan-tuan punya gadget tu masalah. Okey. Kecuali tempat ustaz ni hujan. Kalau hujan ke ataupun petir guru, tu mungkin ada masalah. Tapi kalau tak, insya-Allah okey. Jadi jami'an, ya, jami'an keseluruhan allazi sudah dia yang lahu baginya, makna bagi Allah mulkun, patutnya mulkun. Pasal apa mulkun? Dia noun. Noun mesti tanwin di akhir. Ya, sebab tak ada alif lam. Di sini mulkun dia bergabung dengan as-samawatu. As-samawatu. Maknanya mulkun, noun yang pertama, first noun, Haji Megat. As-samawatu, ya, noun yang kedua. Ya, 2 noun. Bila digabungkan dua-dua noun ni, ya, dia jadi compound noun. First noun hilang tanwin. Hanya tinggal domah, mulku. As-samawatu, dia baris dia bertukar. Haji Megat, daripada domah menjadi kasrah. Selesai masalah, tuan-tuan. Haji Megat faham tak contoh yang kedua? Tadi dah contoh pertama. Ya, faham. Okey, alhamdulillah. Ya. Samawati. As-samawati. Boleh tak baca mulkus samawatu? Boleh tak? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh, salah. Ya, sebab dia adalah compound noun, ya. Compound noun dia mesti gabungan 2. Macam Rasulullahi sama mulkus samawati. Jadi tuan-tuan keluarkanlah contoh kat bawah tu. Ya, contoh compound noun dalam ayat 158 surah Al-A'raf, nombor 1 Rasulullahi, itu contoh pertama. Nombor 2 mulkus samawati, contoh yang kedua. Okey. Sudah, ya? Ada soalan? Kalau tak ada, kita move on ke contoh yang ketiga pula. Ustaz, ya. Ustaz, sama is langit satu. So samawati is banyak langit lah. Dah sebut dah tadi 7? Dah sebut 7 tadi? Betul. Is it from the wati? Is it from the wati? Bukan sama. No, it's not. Ya, alif ta tu di belakang tu. Itu tanda. Kita tak masuk lagi. Tapi sebab dah tanya, Ustaz bagi tahu. Ya, kalau sesuatu perkataan, ya, sesuatu noun ada alif dan ta di akhir. Alif ta di akhir. Ya, mute dulu. Alif ta di akhir. Bila alif ta di akhir, itu adalah tanda, ya, plural. Tak belajar lagi. Tapi sebab dah tanya, Ustaz jawab. Plural tu adalah plural feminin. Feminin plural. Sebab plural ada 3. Catat je dulu. Plural ada 3. Ada plural untuk masculine, lelaki. Ada plural untuk feminin, perempuan. Contohnya as-samawat ni feminin, ya, untuk feminin perempuan, ya, untuk plural feminin.
kerana ada alif ta di belakang. Ya, itu dah tahu dah. Dia plural tapi feminin. Sebab sebab langit memang secara umum langit tu adalah muannas. Adalah feminin. Walaupun ada juga yang kata dia masculine, tapi nanti bila kita pluralkan dia jadi feminin. Sebab ada sikit masalah, bukan masalah, cabaran dalam bahasa Arab ni ialah kadang-kadang ada benda yang dia punya singular dia masculine, tapi bila dia jadi plural dia feminin. Kadang-kadang ada macam tu. Tak banyak, tapi ada juga. Tapi yang pasti as-samawat adalah feminin. Feminin untuk plural untuk feminin. Dan satu lagi, dia panggil broken plural. Broken plural ni lah yang challenging sikit. Sebab dia ada dia punya pattern, tapi sebahagian kita hafal saja. Sebab tu kena beli kamus, kena beli dictionary. Kamus dalam bahasa Arab ialah kamus lah. Qaf alif min waw sin, kamus. Bila kita beli kamus, dia ada jual di kedai buku, tapi kedai buku tutup. Kamus jamak taksir ataupun the dictionary of the broken plural. Ada jual. Untuk broken plural punya dictionary pun ada, tuan-tuan. Nak menunjukkan bahasa Arab ni banyak broken plural. Tapi dictionary untuk masculine plural dengan feminine plural orang tak jual. Pasal orang tak payah nak beli. Sebab apa? Sebab dah tahu dah. Tambah alif ta di belakang itu feminin. Kalau waw nun ataupun apa kita panggil ya nun di belakang di akhir itu adalah untuk masculine. Kita belum belajar detail, tapi sebab ada soalan saya jawab dulu ringkas. Okey, selesai. Ada yang lain? Ada soalan lain, silakan. Datuk Azizul ada soalan? Saya okey Ustaz sekarang ni, setakat ni. Haji Nazri okey kan, Haji Nazri? Ustaz. Ya. Saya tak faham. What do you mean by broken plural? Apa dia? What do you mean by broken plural? Broken plural, jawapan mudah saja. Plural that is not feminine and not masculine. That is broken plural. Can you understand me or not? Can, but how do I identify whether belum belajar lagi Kak Farida. Belum belajar lagi. Tapi macam tadilah Ustaz bagi tahu. Bila Kak Farida tengok as-samawat ada alif ta kat belakang, dah tahu. Ini ialah feminine plural. Kalau ada waw nun, contoh macam ni. Di bawah ni tahtadun. Tahtadun bukan, yang ni contoh je. Nak bagi tahu dekat belakang dia ada waw nun. This is masculine plural. Ada waw nun. Ni bukan ni Ni kebetulan ada je waw nun. Kalau waw nun ataupun ya nun itu masculine. Kalau alif ta dekat belakang, alif ta di akhir, alif ta ialah feminine plural. Other than that, broken plural. Simple. Belum belajar lagi tapi Ustaz dah sentuh dah. Okey, stop kat plural tu, kita stop dulu. Kemudian wal ardi. Okey, mesti tuan-tuan nak tanya, pasal apa wal ardi? Kita tanya Kak Aloha. Kak Aloha, pasal apa wal ardi? Pasal apa tak baca wal ardu? Wal ardo. Why? Wal ardi. Kak Aloha. Try. Salah tak apa. Dia sebab before that the noun dia bawa kasrah, so the second noun pun dia mesti ardi, mesti kasrah. Bagus Ustaz Arab orang lain boleh faham Kak Masyita, sebab apa wal ardi tadi? Apa yang Kak Aloha cakap tadi? Wal ardi tu dia kasrah baris bawah kerana apa tadi Kak Masyita pula? Sebab the noun before that pun kasrah. Okay. So the noun before that tu which one? Which noun? Samawati. Okay. Thank you. Cantik. Jadi maknanya tuan-tuan, sebab ada waw tu, sebab ada dan. Bila ada dan, dia sama macam depan. Maknanya, pay attention. Allazi lahu mulkus samawati wa mulkul ardi. Jawapan dia macam tu. Allazi, Allah yang, lahu baginya, mulku as-samawati. Kerajaan langit-langit. Kerajaan 7 langit. Wal ardi wa mulkul ardi. Dan kerajaan bumi. Jadi perkataan mulku tak ada kat situ sebab ada waw. Tak perlu ulang mulku.
Dalam bahasa Arab macam tu. Kerajaan langit dan bumi kita terjemahkan. Kerajaan langit dan bumi. Meaning kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ya, Ustaz Arab boleh faham. Kalau ada soalan silakan. Ada apa? Al-ar, dah jumpa tak Al-ar? Dah jumpa? Ya, Al-ar kita dah jumpa. Al-ar kita jumpa pada contoh yang ke-6. Ya, jadi tuan-tuan hari ni boleh buka aja buku 2, buku yang kedua, ya. Muka surat yang ke-47 dan 48, ya. Kita bincang sekitar tu. Ya, kadang-kadang muka surat 47, kadang-kadang 48, ya. Boleh tandakan. Jadi kita dah jumpa as-samawat. As-samawat dah jumpa. As-sama, ya, contoh pada nombor 14 dan sekarang ni kita ada contoh pada nombor yang ke berapa? Yang ke-6. Ya, al-ardu. Kat sini pasal apa? Al-ardi pasal diikut baris as-samawat. Mulkus samawati wa mulkul ardi. Mana pergi mulku? Mulku tak perlu diletak sebab ada waw. Sebab waw tu, ya, dia connector. Ya, dia partikel tapi partikel untuk, ya, connectors kita panggil, ya. Okey, soalan ada apa-apa? Siapa nak tanya? Ya. Apa ni Kak Norma? Okey ke Kak Norma? Kak Norma okey, ada soalan? InsyaAllah Ustaz, cuma saya nak tanya, wal ardi ni dia feminin kan? Al-ardi. Dia memang dah ditetapkan feminin, dia bukan macam as-samawati ni lah. Dia bukan macam broken punya tu, ya? Bukan. Dia bukan broken. Sebab Ustaz, broken. Saya tak dengar. Masalah pada Kak Norma punya. Bukan masalah Ustaz. Tiun, mute-kan dulu. Mute-kan dulu. Okey, ya. Mute-kan. Kak Norma mute kan? Mute. Ya. Hujan kat sini. Di mute kan? Okey, dah dengar balik kan? Okey. Jadi apa ni yang Kak Norma tanya, dia kata al-ardi ni dia feminin. Dia adakah macam as-samawat? Bukan. Pasal as-samawat, ya, dia plural feminin. Al-ardi dia singular feminin. Jadi mana sama? Dua-dua feminin, betul. As-samawat is feminin, al-ardi feminin. Tapi as-samawat dia feminin dalam bentuk plural. Ada alif ta. Kak Faridah, dia feminin plural. Al-ardi dia bukan plural. Dia Dia singular. Ya, tetapi dia tu sendiri memang feminin. Macam nama orang lah, Maryam. Ya, kita kata Maryam tak ada alif ta belakang pun. Tak, pasal dia bukannya feminin, dia bukannya plural. Zainab. Ya, macam mana tahu Zainab tu feminin? Ya, muannas. Memang nama Zainab memang nama perempuan. Tak pernah dalam sejarah dunia nama Zainab lelaki. Melainkan orang tu tak tahu plural, tak tahu bahasa Arab lah. Dia main hentam je. Dia kata anak Nabi ada nama Zainab, aku bagi anak aku nama Zainab. Tak betul lah. Ya, kalau anak tu perempuan, okey lah. Anak lelaki mana ada? Ya, anak lelaki letak Al-Qasim, letak Muhammad, letak Abdullah, kan? Macam tu. Okey, jadi Ustaz dah jawab soalan Kak Norma. Al-ardi dia memang, ya, dia memang feminin. Ya, hazihi al-ard. Ya, hazihi. Ya, ini bumi. Bumi itu adalah kita panggil, ya, feminin. As-samawat dia feminin, ya. Yang pertama sebab dia plural. Ada alif ta di belakang. Kita panggil dia feminin plural. Okey, selesai. Ada soalan lain? Silakan. Ada apa? Syirin, ada soalan? Ya. Siapa lagi? Dazlia, ada soalan? Kalau ada soalan, tanya. Kak Norma, okey. Tadi boleh faham, ya? Orang lain? Ya, silakan. InsyaAllah. InsyaAllah, ya. InsyaAllah, okey, ya. Wal ardi. Jadi, selesailah, ya. Al-ardi dah tahu dah makna. La ilaha. La dah tahu. La maknanya, tiada. Ya, dia adalah, partikel untuk denial, untuk penafian. Ilaha, ya. Ilaha. Ilaha maknanya Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah. Ya, la ilaha. Ya, cuma Ustaz tak ajar lagi. Hari ni Ustaz ajar benda baru. Lepas pada la denial ni, lepas pada la denial, dia akan ada noun. Ilah ni noun.
Patutnya kita baca ilahun. La ilahun patutnya. Tapi di sini kita tak baca la ilahun. Kerana la itu menafikan semua ilah. Bila la tu la nafi untuk keseluruhan, maka ilahun tu bertukar ya menjadi ilaha. Baris belakang dia, baris akhir dia mesti fathah saja. Tak boleh tanwin atas. Tak boleh tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Ya, tak boleh alif lam, tak boleh semua. Haji Megat, ini formula apa ni, kaedah baru, la ilaha. Mana ada orang kata la ilahun, la ilahin, la ilahan, tak ada. Mesti la ilaha. Itu adalah kalimah tauhid. Ya, Haji Megat boleh dapat kaedah baru, la ilaha, bukan la ilahun. Ya, saya dapat. Okey, dapat, alhamdulillah. Ya, okey. Okey, ya, itu selesai ya. Kak Nomah okey, la ilaha pula, bukan la ilahun. Ilah ni apa ni? Ya. Ilah ni maskulin ke feminin? Ilah ni maskulin ke feminin? Lelaki ke perempuan? Maskulin. Ya, lelaki maskulin. Jadi patutnya ilahun. Tapi dibaca ilaha sebab la di situ, la nafi, denial, yang menafikan semua sekali. Kalau dia tak nafikan semua, dia tak jadi ilaha. Masih jadi ilahun lagi. Tapi kalau dia nafikan semua, tuan-tuan, dia jadi ilaha. Ya, itu yang selalu kita duk sebut. Kita dah hafal la ilaha illallah. La ilaha. Ya, bunyi dia memang tak pernah kita baca la ilahu la ilahi, tak pernah. La ilaha illallah. Ya. Okey, selesai. La denial. Illa melainkan, partikel lagi. Dan dah tahu makna melainkan. Huwa dia. Siapakah dia tu? Allah. Ya, dia tu adalah Allah. Ya, dia tu adalah Allah. Dan Allah itu yuhyi wa yumit. Ini belum belajar lagi. Ini adalah present tense. Ya, kita belum belajar. Tapi macam mana nak tahu dia present tense? Biasanya present tense ni ada ya di depan. Yuhyi wa yumit. Ya, dua-dua pun tu present tense. Tapi tak apa, kita tak belajar present tense lagi. Biarkan dulu. Cuma Ustaz bagi tahu je. Yuhyi, dia Allah yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan. Ya, kita tak sentuh secara detail, ada waw di situ. Fa'aminu, maka berimanlah kamu. Ya, maka berimanlah kamu. Ya. Berimanlah kamu ni untuk singular ke plural? Berimanlah kamu. Kalau dia singular, mengapa? Kalau dia plural, pasal apa? Kak Masyidah, fa'aminu. Plural ke? Plural, Ustaz. Plural sebab ada waw. Kerana ada waw. Waw tu kita panggil wawul jamaah. Waw plural dipanggil. Waw al-jamaah. Jamaah tahu kan? Jim, min, alif, ain, tak marbutah. Jamaah. Waw al-jamaah maknanya waw untuk menunjukkan plural. Fa'aminu, maka kamu ramai-ramai ini berimanlah billah dengan Allah. Ya. Pasal apa baca Allahi? Ya. Kerana ada huruf jar ataupun kerana ada partikel bi. Fa'aminu, berimanlah kamu billah dengan Allah. Wa rasulihi. Pasal apa baca rasulihi tak baca rasuluhu? Pasal barisnya ikut sebelum waw. Sebab sebelumnya Allahi, maka rasuli. Ya, rasuli. Cuma dia ada sambung rasulihi dan rasulnya. Ya. Okey, ada waw. Sama macam atas tadi. As-samawati wal ardi. Ya, billahi wa rasulihi. Sama. Okey, ya. An-Nabi. Ya, ini penjelasan kepada Rasul. Siapakah Rasul tu? Rasul Allah tu. An-Nabi al-Ummi. Ya, Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Bukan ummi makna mak saya, my mother, bukan. Ummi di sini maknanya illiterate. Salah satu makna dia. Illiterate maknanya tak boleh baca, tak boleh tulis. Ya, tetapi pandangan ulama-ulama lain pula, Imam At-Tabari, tokoh tafsir, kata al-ummi bukan makna tak boleh baca, tak boleh tulis. Ya, sementara je. Lepas tu Allah bagi balik boleh baca, boleh tulis. Ya, tu cerita dalam kitab sirah kita lah. Ya, al-ummi di sini merujuk kepada nabi yang berasal daripada Ummul Qura. Ya, ummi di situ daripada perkataan Ummul Qura. Sebab Mekah tu dikenali sebagai Ummul Qura. Ya, sebab tu dipanggil An-Nabiul Ummi, bukan sebab nabi itu sampai ke sudah tak boleh baca menulis, hanya awal saja. Ya, peringkat awal. Ya, mulai malam Isra' dan Mi'raj, Allah bagi balik kemampuan nabi membaca dan menulis. Mana nabi boleh baca dah.
Ya, jadi contohnya banyaklah. Itu perbincangan dalam sirah hari Rabu kita. Ya, okey. An-Nabi Al-Ummi. Sekarang ni kita fokus. Al-Ummi itu sifat kepada Nabi, adjektif. Jadi An-Nabiyyi Al-Ummiyyi. Ya, barisnya bawah dua-dua. Okey, ada soalan? Silakan. Tak ada? Tak ada soalan? Sambung. Allazi. Ya. Ni deh. Biar pi. Ya. Buka biar pi. Tak ada soalan ya. Okey, allazi. Allazi yang. Sama ayat aja lah. Nak tanya ke apa tu? Tak tahu ya. Allazi, allazi yang sama macam atas tadi. Yu'min sama. Ni fi'il mudhari' juga. Ini adalah present tense, tak belajar lagi. Yu'minu maknanya dia beriman. Ya. Jadi sekarang ni allazi dekat sebelah atas, baris yang bawah atas ni, allazi ni rujuk pada dia Allah. Ya, allazi yang bawah ni, allazi yang bawah dia merujuk kepada Nabi Muhammad. Dia Nabi Muhammad. Sebab tadi cerita Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya, kerajaan langit dan bumi. Sekarang ni nak cerita pasal Nabi yang berasal daripada Mekah tadi. Ya, Rasul kepada Allah tadi. Ya, jadi allazi juga. Pasal allazi ni Nabi Muhammad kan singular dan dia pun masculine kan. Jadi allazi yu'min yang dia beriman billah dengan Allah. Wa kalimatihi dan kalimatihi. Ya. Ka Rohiza ka Suharti ada alif ta sekarang di belakang. Cuba tengok. Ya, cuba tengok pada apa kita panggil? Pada perkataan kalimati ya. Kalimati itu ada alif ta di belakang dia. Cuba tengok, it's plural. Jadi jadikan dia plural ya Ustaz. Tapi bukan plural broken. Dia plural apa? Plural feminine ya Ustaz. Yes, plural feminine. Feminine tu yang kena ingat ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang berasal daripada Mekah, yang beriman kepada Allah dan kalimatihi. Apa makna kalimatihi? Maknanya kutubihi, kitab-kitabnya. Maknanya Nabi Muhammad, dia beriman pada semua kitab-kitab Allah. Kitab Taurat, kitab Zabur, ya, kitab Injil dan of course kitab Al-Quran. Jadi kalimatihi di sini maknanya kitab-kitabnya. Ya. Kalau terjemah bahasa Melayu dia kalimatihi, kalimat-kalimatnya lah. Kalimat-kalimat Allah tu kat mana? Dalam kitab lah. Dalam kitab. Ya. Okey, boleh faham ya. Jadi itulah cerita dia. Ya. Okey, selesai dekat situ. Jadi so, kalimah means word ke Ustaz? Word, is it word? Kalimah maknanya words lah, banyak. Plural ya. Okey. Wattabi'uhu. Tadi kita dah ada fa'aminu. Ya, fa'aminu. Maka berimanlah ya. Yang ini wattabi'uhu dan ikutlah dia. Ikutlah siapa? Ya, ikutlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Cuba tengok sekali lagi Kak Masita ada waw lagi. Ada waw lagi. Macam tadi juga ada waw ya. Tadi pun ada waw. Fa'aminu ya, ada waw. Di sini pun wattabi'uhu. Cuma tadi fa. Fa tu partikel ya. Untuk connector, waw pun sama juga. Ya, cuma beza tadi maka, di sini dan wattabi'uhu dan kamu ramai-ramai ikutlah dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah, dia tu Nabi Muhammad. Who? Ya, who dia lah. Ni kita cerita tentang Nabi. Yang mula-mula tadi cerita pasal Allah, ni cerita pasal Nabi. La'allakum, la'alla, ya, moga-moga supaya kamu tahtadun, kamu mendapat hidayah. Ya, tahtadun ni present tense juga. Cuma kebetulan dia ada waw nun belakang. Ustaz bagi contoh tadi masculine kan? Dia bukan masculine. Kebetulan ada contoh waw nun kat belakang tu saja. Tapi tahtadun dia bukan noun, dia adalah present tense. Tak belajar lagi. Ya, biar dulu. Okey, selesai. Perkataan apa yang tak dapat? Kak Masita, perkataan apa tak dapat? Okey Ustaz, dapat kot. Okey, dapat ya. Jadi makna tengok ya, kita punya pelajaran selama lebih kurang tak sampai 3 bulan ya, kita boleh terjemah dah tuan-tuan. Boleh terjemah dah. Ya, sebab kita pun dah tahu kan. Kita dah tahu first noun, second noun
baris dia macam mana. So insya-Allah tak salah. Kalau ada orang baca allazi lahu mulkus samawati wal ardu, tahu dah salah. Ya, mulkus samawati mana boleh? Sebab dia second noun mesti baris bawah. Wal ardi dia baris bawah sebab dia second noun tak nampak. Dia ikut yang depan ni. As-samawati wal ardi. Ya, jadi itu cara dia. Ya, jadi maknanya kita dah tengok ada apa? Ada waw kat situ, ya. Menyebabkan dia ikut yang depan. Ya, tu cerita dia. Okey. Ada apa-apa soalan ya macam tadi? Billahi sama juga. Billah fa aminu billahi wa rasulihi, ya. Pasal apa rasuli? Pasal Allahi. Sebab jadi rasuli juga, ya. Itu contoh, dua contoh dah bagi. Selesailah, ya. Selesai. Ya, daripada surah yang ke-7 ayat 158. Sebarang soalan, silakan. Apa nak tanya? Ya. Silakan. Siapa nak tanya tu? Kak Wan Fatimah ada soalan? Ya. Siapa lagi tu? Ya. Apa ni? Apa? Tak ada, ya. Kak Madiha ada soalan? Kalau tak ada tak apa, tunjuk je tak ada. Ya, boleh. Tak nak jawab, ya. Mungkin nak cari dia punya button tu, ya. Tak apa. Jadi kena biasa mainkan button mute, unmute, mute, unmute. Ya. Jadi lain pada tu, siapa lagi? Ya, kat sini ada ramai lagi ni, ya. Ada ramai lagi, ya. Siapa ada soalan? Dato' Azizul. Ada soalan? Setakat ni saya okey Ustaz. Saya mengikuti dengan teliti, insya-Allah. Okey, ya. Orang lain? Kak Rohiza ada soalan, Kak Rohiza? Kalau ada Ustaz, jawab. Tahtadun Ustaz, seterlepas saja Ustaz, maaf. Tahtadun tu dia plural, dia present tense. Jadi kita memang tak cerita panjang. Cuma Ustaz bagi makna je, tahtadun maknanya mereka mendapat petunjuk, mereka mendapat hidayah. From the word huda lah. Ya, dia daripada perkataan huda. Ya, tahtadun tu, tahtadun daripada root word dia huda. Hak simpul, ya. Hak simpul. Kemudian ada dal, ya. Jadi huda, asalnya huda. Huda tu maknanya hidayah, petunjuk. Ya, tahtadun ni present tense, kita belum belajar lagi, Ustaz tak detailkan. Tak apalah, biar dulu, ya. Okey, ada lain silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada apa soalan? Saya nak tanya yang pasal la'an lakum tu. La'an lakum tu kita tak detailkan lagi, tapi terima je. La'alla tu ada perbincangan, ya. Buat masa ni terima je dulu makna dia. La'alla, mudah-mudahan, moga-moga ataupun supaya. Terima je dulu. Kita jangan bincang dulu, ya. Belum sampai waktu dia. Okey. Okey. Kasih Ustaz. Ya, sama. La'alla. Dia sentiasa la'alla. Yang pertama, ya, kita tahu dia sentiasa la'alla. Dan dia kalau dia noun pun, dia adalah noun yang abnormal. Pasal dia tak boleh jadi la'allu, la'alli, la'alla saja, la'alla. Ya, macam haza saja. Tak boleh hazu, hazi, tak boleh. Hazihi sentiasa hazihi. Ini kan hazihi. Tak boleh hazihu, haziha, tak boleh. Jadi bila tak boleh baca dengan 3 cara tu, biasanya dia adalah abnormal noun. Buat masa ni kita terima dulu. Ya, dia tu sebagai abnormal noun. Tapi kita tak detailkan lagi. Ya, biar dulu. Terima saja maknanya la'alla. Sebab paling kurang tuan-tuan dah tahu makna dia. La'allakum tahtadun, la'allakum tashkurun, la'allakum, semua la'allakum. Mudah-mudahan kamu, semoga kamu. Tu harapan. Ya, dia panggil ar-raja'. Ar-raja' tu ialah harapan. Ya. Okey, ada apa? Haji Megat, ada apa soalan? Buat masa ni tak ada Ustaz, tak ada lagi. Tak ada, ya. Okey. Selesai, ya. Ustaz, jadi kalau ya. Saya ada soalan Ustaz. Saya last week dah miss. Okey. Yang tadi samawati wal ardi tu. Okay, the wow yang you kata tu is the wow yang connected tu lah, yang wal ardi tu. That's why the T and D. Yeah. Yeah, connected by wow. Okay. That's it's a two noun, a second noun kind of thing lah kan. Okay. Sama juga dengan yang ni tadi ya, billahi wa rasulihi. So the wow tu is the connected juga lah, billahi, sebabnya dia he dengan he. Betul. Okay, Nabiyil tu apa Ustaz? Ini saya tak tahu lah. Nabiyil Ummi tu dia adjective. Al-Ummi is adjective for an-Nabi.
Ya, maknanya kalau dia adjektif, dia akan follow exactly. Jadi al-ummi is the adjective. Jadi dia oleh kerana mute dulu. Tak mute dulu tak apa. Nanti nak soal balik unmute. Ya. Jadi cuba tengok kan. Dia an-nabi, ada alif lam. Al-ummi pun ada alif lam. Ya. Dia baris bawah an-nabiyyi, al-ummiyyi. Ya. Jadi dia akan follow exactly macam perkataan di depan. So al-ummi ini adalah adjektif untuk an-nabi. Ya, dia adalah adjektif untuk an-nabi. Jadi kalau kita nak tahu adjektif tu apa? Adjektif tu sifat dia lah. Ya, macam mana sifat dia? Dia akan follow depan. Kalau ada alif lam depan, an-nabi al-ummi. Dia baris bawah an-nabiyyi kasrah al-ummi. Itu adalah ya apa ni ciri-ciri adjektif sifat. Jadi kita tahulah nabi yang bagaimana? Nabi yang sifatnya ya, yang orang kata tak boleh baca dan menulis. Tapi tuan-tuan tak mute. Ya, tuan-tuan tak ikut peraturan, tak mute. Mute. Ya, jangan minta ustaz sentiasa duk sebut mute, tolong mute. Ya, janganlah sebab tuan-tuan jaga satu je. Mute unmute tu tuan-tuan punya gadget. Ya. Kalau tidak nanti Haji Nazri terpaksa mutekan semua. Dan ustaz pun tak perasan ustaz kena mute, ya. Jadi macam itulah ya, tolong jagalah tuan-tuan. An-nabi al-ummi, nabi yang ummi ya. Jadi al-ummi adalah sifat bagi an-nabi. So diikut. Boleh ya? Okey, lain soalan silakan. Ustaz. Ya. What tabi'u tu apa dia punya root word Ustaz? Is it taba'ain? Taba'ain betul. Taba'ain. Taba'ain. New word juga ni kan? New word juga kan? Kita belum belajar. Tapi dia belum. Dia command form. Command. Sebab tu Ustaz sebut tadi aminu tadi command form, yang wattabi'u pun sama juga. Ya, command form juga. Dia adalah kata kerja, ya, dia adalah verb tapi dia command, perintah. Di atas aminu maka berimanlah kamu. Di bawah wattabi'u maka ikutlah kamu. Ikutlah siapa? Ikutlah Nabi Muhammad tu. Ya, jadi bila kita ikut Nabi Muhammad apa jadi? La'allakum, moga-moga kamu tahtadu mendapat hidayah. Sebab ada juga ya orang yang tak dapat hidayah. Ya, kerana apa? Ya, mula-mula dia beriman dengan Nabi, lepas tu dia murtad. Ya, ada tak? Ada. Ya, sebab tu Allah kata la'allakum, mudah-mudahan, moga-moga sampai mati nanti kamu akan dapat hidayah. Ya, itu adalah doa harapan. Okey ya, selesai. Ada lain soalan silakan. Kalau tak ada kita akan move on kepada contoh lain. Ustaz, yang isim bergabung tu dia boleh bergabung banyak-banyak ya. Macam dalam ni ada 3 kan sekali dia bergabung. Yang mana? Dia boleh macam mulkus samawati wal ard tu kan. Ada 2. Mana ada 3? Mulkus sama tu, mulku dengan samawat tu dia bergabung juga kan. Mulkus samawat tu yang bergabung. Lepas tu samawati wal ard. Wal ardi tu dah benda lain. Itu bukan isim bergabung lah. Bergabung tapi bukan bergabung dengan as-samawat. Al-ardu tu apa? Ya, depan dia mulku. Mulku tu diulang 2 kali. Oh, so yang isim pertama je lah ikut baris dia, yang kalau yang berikut tu semua mesti baris bawah ya. Bukan hanya tu saja. Sebenarnya al-ardi tu ya, al-ardi dalam sini memang kita nampak al-ardi tu ikut as-samawati tu. Memang betul sebab ada waw. Tapi sebenarnya al-ardi tu dia jadi al-ardi pasal ada mulku depan dia. Depan dia bukan depan as-samawat tu. Oh, bukan dia ikut as-samawat ni. Secara umum ya. Sebab tuan-tuan kan tak tahu ada mulku dibuang. Ya, kalau orang yang tak belajar bahasa Arab ya secara detail, mana dia tahu lahu mulkus samawati wa mulkul ardi? Mana ada orang tahu mulku tu? Kan tak tahu. Ya, ustaz yang bagi tahu. Okay. Jadi bila tak tahu, maka kita ajar mulkus samawati wa, bila ada waw je ikut depan as-samawati al-ardi. Ya, itu untuk mudah. Tetapi hakikatnya ya, mute kan? Hakikatnya ada mulku depan al-ardi. Jadi maksudnya penuhnya wa mulku. Dengar, wa mulkul ardi. Ya, mana pergi mulku tu? Tak perlu diulang sebab waw untuk konektor tu sudah memadai untuk menunjukkan bahawasanya di depan al-ardu ada mulku seperti mana di depan as-samawat ada mulku. Itu konsep dia. Tapi itu lebih detail lah. Ya, tapi kalau
Orang tak nak belajar yang tu, ikut je lah mulkus samawati wal ardi. Senang. Ya, tapi sayang kalau kita tak tahu hakikat dia. Ya, kita nak tahu cerita dia macam mana kan? Pasal apa? Ya, sebab nanti kita akan jumpa juga, ya, tiba-tiba dia tak ikut. Contoh, lahu mulkus samawati wal ardu, tiba-tiba. Kalau kita jumpa dalam Quran macam tu, kita nak kata apa? Ustaz kata ikut depan. Jadi sebab tu kita kena tahu detail. Bila kita kena tahu detail, baru kita tahu. Ya, Miut. Baru kita tahu bahawasanya apa? Ya, bahawasanya rupanya ada mulku depan al-ard. Sebab itu al-ardi dibaca dengan kasrah kerana dia adalah second noun kepada mulku. Seperti mana as-samawat second noun kepada mulku. Jadi bukan tiga, tak ada tiga ke situ. Mulku samawat, mulku first noun, samawat second noun. Waw adalah sentence connector. Al-ardi dia second noun kepada mulku yang tak nampak ke situ. Ya, jadi bukan tiga. Dua-dua je. Ya, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ada orang lain silakan soalan. Ya, sebelum kita masuk contoh yang ayat 87 pula. Sebab Ustaz nak tunjuk dia punya jamak pula. Ya, plural bagi rasul. Tadi kita belajar rasul saja. Ya, ni Ustaz nak tunjuk jamak untuk rasul. Okey, ada soalan terakhir Ustaz minta, ada apa-apa nak tanya? Contoh ayat 158, kalau ada silakan. Kak Faridah okey? InsyaAllah. Okey, ya. Jadi tak ada ya, Ustaz bagi peluang lagi, silakan. Kak Nomah, ada apa Kak Nomah? Tak ada ya? Okey. Kalau tak ada, ambil contoh 87 surah Al-Baqarah. Ya, mari kita tengok. Tuan-tuan nanti catat saja, tuan-tuan boleh ambil tengok ya terjemahan dia kemudian. Jangan tengok terjemahan sekarang. Ya, ini Ustaz ambil daripada tafsir yang paling ringkas dalam dunia ni, ya. Jadi tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain. Jalalain ni kerana ada dua imam nama Jalal ya yang tulis kitab ni. Jadi yang pertama, Ustaz bagi sejarah sikit. Jalaluddin, ringkasan bagi Jalaluddin Jalal. Orang Melayu pun selalu panggil Jalal. Jalal tu biasanya nama penuh dia Jalaluddin. Ya, jadi contoh pelakon lah ya, Jalaluddin Hasan kan, anak Tan Sri Hasan Azhari. Jalaluddin Hasan ya. Jadi orang panggil dia Jalal saja, Jalal. Boleh tak? Boleh. Itu ringkasan. Ya, macam orang putih jugalah. Christopher kita panggil Chris kan. Ya, kalau Michael kita panggil Mike. Macam itulah ya. Jalaluddin kita panggil Jalal. Ya, jadi Jalaluddin Al-Mahalli adalah pengarang mula-mula kitab ni. Dia karang kitab ni. Lepas tu dia meninggal. Ya, ketika dia meninggal, tak ada siapa teruskan. Maka akhirnya datang seorang ulama lain. Nama Jalaluddin juga As-Suyuti, ulama Mesir. Ya, jadi dialah yang sambung kitab ni sampai selesai. Maka tafsir ni dia panggil tafsir Jalalain. Ya, kalau Jalaluddin, Jalaludainain tak sedap. Jalalain sedap. Ya, jadi inilah ada dalam pasaran. Tuan-tuan boleh cari e-book dia. Ya, tapi itulah ya, dalam Arabik lah ya, terjemahan ada dibuat oleh Telaga Biru ya. Ustaz Zahzan punya company ada buat, tapi dia ambil izin daripada Indonesia, orang Indonesia yang terjemah tu ya. Jadi dia ambil daripada kitab tersebut dan ditukar bahasanya sikit sebanyak ya, dan diterbitkan ya. Dia ada 2 atau 3 jilid tak salahnya, 3 kot ya. Tuan-tuan boleh check lah di Shopee. Okey, tak apa ya. Jadi Ustaz nak tunjuk nanti pasal apa kitab ni bagus. Kitab ni adalah kitab asas di pondok. Mana-mana pondok kat Malaysia akan mengajar tafsir je, tafsir Jalalain. Sebab tu kalau tengok ustaz-ustaz yang datang mengajar tafsir, kalau dia daripada pondok, biasa dia akan mengajar kitab ni. Ya, macam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ni ustaz-ustaz yang mengajar universiti lah. Ya, ustaz universiti yang akan bawa tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Qurtubi dan juga At-Tabari. Tapi kalau ustaz-ustaz yang graduate daripada pondok, biasa dia akan bawa ni. Sebab ni ringkas. Ya, kita akan tunjuk nanti cara dia. Kita baca ayat ni dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina. Ata dah jumpa? Ata. Ya, ata dah jumpa? Ya, verb. Kita dah belajar verb ya, ata. Ata maknanya apa makna ata? Kak Masita apa makna ata? Memberi kan? Telah memberi. Ya, betul. Telah memberi. Ya, walaqad dan demi sesungguhnya. Wow dan laqad ya, demi sesungguhnya. Kita terjemah saja. Walaqad dan demi sesungguhnya. Ya, dan demi sesungguhnya
Ataina. Ataina. Asalnya ata. Ya, asalnya ata tetapi telah digabungkan dengan ya. Sebab ata, ya, kemudian bila nak bergabung dengan na kat belakang, ya tu hidup balik. Ataina. Ya, macam tadi, macam partikel juga. Alaina, alaikum, ilaina, ilaikum. Dia jadi ya tu hidup balik. Mana-mana yang huruf dia ialah alif maksurah, ya, alif yang dibaca pendek, dia akan hidup ya dia. Kita tak kata walaqad atana, tak. Walaqad ataina. Allah buat macam tu, ya. So kena terimalah. Jadi demi sesungguhnya ataina, kami telah berikan atau kami telah datangkan kepada siapa? Ya, Musa, kepada Musa. Ya, tak ada ilah kat situ. Dalam bahasa Arab tak payah ilah. Walaqad ataina ila Musa, tak perlu. Kerana bila Allah datangkan direct. Ya, sebahagian kitab tu direct. Ada yang melalui Jibril, ada yang tak. Macam Quran juga. Bukan semua ayat Quran tu Jibril yang sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ada yang datang terus masuk ke dada Nabi pun ada. Ya. Jadi walaqad ataina dan demi sesungguhnya ataina. Jadi tuan-tuan, Ustaz masukkan juga ilmu lain. Bukan bahasa Quran semata-mata. Ustaz masukkan sikit tafsir, ada sirah sikit, ya, ada hadis dan sebagainya. Supaya tuan-tuan dapat maklumat yang banyak. Ya, jadi tuan-tuan datang kelas ni bukan sebab ada orang dia kata tak naklah belajar bahasa Quran, nak buat apa? Baik belajar tafsir. Ustaz bagi tahu dia, ya. Belajar bahasa Quran ni ia ke arah memahami Al-Quran. Ya, tafsir tu pun bermula daripada, ya, sebab pelik orang yang belajar tafsir, belajar tadabbur, ya, tapi tak nak belajar bahasa Al-Quran. Sangat pelik tuan-tuan. Ya, pelik bin ajaib. Ya, dan tuan-tuan akan rasa kelebihan dia bila tuan-tuan belajar Quranik Arabik. Ya, bila kita belajar Quranik Arabik, kita tengok Quran, ya, kelas tafsir, kelas hadis even, ya, kelas tadabbur, kita akan nampak lebih clear lagi. Sebab perkataan ni kita dah lalu. Ya, wow, berapa kali jumpa dah. Ya, min berapa kali jumpa. Ala berapa kali jumpa. Ya, banyak, beratus kali. Walaqad ataina. Dan demi sesungguhnya ataina, kami telah datangkan, kami telah berikan kepada Musa, Nabi Musa lah, Alkitab. Ya, jadi walaupun disebut Alkitab, kita tahu dah. Maksud Alkitab di sini ialah At-Taurat. Ya, At-Taurat. Okey, ya. Jadi cuba tengok, ya, ni tafsir dia kat bawah ni. Ni contoh tafsir dia. Yang Ustaz letak dalam bracket ni ialah ayat Quran. Yang tak ada bracket itu tafsir dia. Ya, walaqad ataina Musal kitab. Apa meaning kitab? At-Taurat. Satu saya kata, ya. Tafsir jalan lain antara tafsir mudah, paling mudah. Ya, dan interview budak-budak nak masuk pondok, ya. Di Kelantan kita ada pondok moden. Pondok moden tu diiktiraf lah, ya. Pelajar pondok moden ni kalau dia habis dia boleh sambung, ya, di Azhar, ya, diiktiraf. Ya, ataupun masuk universiti tempatan boleh. Ya. Jadi interview untuk masuk pondok tu, ya, ialah dia akan suruh kita baca kitab ni. Dia pilih lah. Dia ambil pada surah Al-Kahfi ke, ya, Al-Isra' ke apa, dia suruh pelajar baca. Kalau pelajar tu tak boleh baca, tak lulus. Ya, dia suruh baca satu muka ke separuh muka. Ya, kalau baca merangkak-rangkak, sebab kitab tak ada baris. Ini Ustaz dah letak baris ni. Untuk mengetahui tuan-tuan, baris-baris ni Ustaz yang letak. Ya, ni Ustaz yang letak supaya tuan-tuan boleh faham. Ya, kalau Ustaz tak letak, nanti tuan-tuan tak boleh baca nanti. Ya, itu cerita dia. Okey, ya. Alkitab mana At-Taurat. Ya, kita baca bawah ni lah, ya, senang, ayat 87 ni, ya. Wa qaffayna min ba'dihi birusul, ya. Tadi ataina, ya. Ini semua past tense, ya. Kami telah datangkan. Tadi ataina. Sekarang ni ialah qaffayna. Ya, qaffayna. Ya, qaffayna maknanya kami telah susuli. Ya, kami susuli. Tadi maknanya mula-mula Allah datangkan Nabi Musa, kemudian kami susuli Nabi Musa tu. Ya, sebab Nabi Musa zaman dia ada Nabi Harun, ya, ada Nabi Syuaib, ya, kemudian lepas tu ada Sulaiman, ada Daud, ada Yahya, ada Isa, ada macam-macam lagi. Jadi Allah susuli. Ya, kami susuli. Kami tu kat mana? Kami tu dekat na tu. Kalau tadi sama juga kan? Ataina kami. Kami telah berikan, kami telah datangkan. Yang ini kami telah susuli. Ya, kami telah susuli. Susuli. Siapa yang kami susuli? Min ba'dihi. Min kita dah tahu. Min makna daripada.
ba'dihi selepasnya. Kita gabungkan min ba'dihi selepasnya. Maknanya selepas Nabi Musa tu. Ya, ada tak siapa-siapa Allah datangkan? Ada. Sebab Nabi Musa tu nombor 15. Daripada 25 Rasul, Nabi Musa tu nombor 15. Ya, Nabi Musa nombor 15. Jadi kalau Nabi Musa nombor 15, ada 14 sebelum dia. Dan ada 15 selepas dia. Ya, jadi makna Nabi Musa tu almost in the middle. Daripada 25 Nabi dan Rasul. Ya. Lepas Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi min ba'dihi selepasnya bir rusul. Okey. Tadi kita jumpa perkataan Rasul dah ke atas. Ya, kita dah jumpa perkataan Rasul. Sekarang kita jumpa Rusul pula. Ustaz dah merahkan. Ya, Rusul. Jadi Rusul yang Ustaz merahkan ni, ya, adalah apa? Adalah jamak, ya, bagi Rasul kat bawah ni. Ya, ni Rusul ni, bir Rusul. Yang ini Rasul. Tengok ejaan dia. Ya, kalau Rasul ada waw. Ya, Rasul ada waw. Ya, tapi kalau Rusul tak ada waw. Jadi yang mana satu singular? Rasul singular. Kalau plural dia Rusul. Ya, Kak Faridah, ini what kind of plural is this, Kak Faridah? Masculine, Ustaz. Mana masculine? Wow. Ada wow, ada wow. Ada wow tu, Ustaz. Mana ada wow? Mana ada wow? Wow tu singular. Wow is on apa ni pada Rasul. That Rasul is singular. Now Rasul, we are talking about Rasul. Now we are talking about Rasul. Mana ada wow? Oh ya. Yeah. So what kind of plural is this? Simple, Kak Faridah. What kind of broken lah. Broken lah. Yeah. Itu jawapan dia. That's the answer. Simple answer. Sebab alif ta tak ada. Kalau alif ta tadi, what kind of plural is that? Kak Nurul? Alif ta at the back, at the end. Alif ta. Feminine. Ya. Feminine, alif ta feminine. Alif ta feminine. Kalau waw nun atau ya nun masculine. Kalau tak ada dua-dua, apa lagi tuan-tuan? Kita ada 3 pilihan saja. Dia jadi transgender lah, Ustaz. Tak boleh. Mana ada transgender? Broken saja. Tak baik lah. Ya, tak ada third gender, tak ada. Ya, kita tak iktiraf. Tapi kita raikan. Sebab kalau kebetulan memang dia macam tu, Allah jadikan dia khunsa, so Islam ada cara, ya, menangani dia. Ya, kita tak boleh sisihkan dia. Sebab dia kena datang masjid untuk solat. Ya, dia kena puasa, dia kena zakat, dia kena haji. Ya, dan macam mana? Dia kena pakai pakaian perempuan atau pakaian lelaki. Itu cerita dalam kelas lain lah. Bukan sini. Ya. Okey. Tengok balik tuan-tuan dan puan-puan. Rasul. The word Rasul. Wa qafaina min ba'dihi bir Rasul. Ya, wa qafaina min ba'dihi bir Rasul. Dan kami telah susuli min ba'dihi selepasnya, ya, selepasnya maknanya apa ni, after Musa, ya, after Moses bir Rasul, ya, rasul-rasul, dengan rasul-rasul. Lepas pada Nabi Musa tu ada Nabi Harun, ya, ada Nabi apa kita panggil, ya, ada Nabi siapa lagi, ya, Nabi siapa selepas tu, ya, Nabi Yunus, ya, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi apa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, tu semua tu yang datang selepas Nabi apa, Nabi Musa. Jadi Rasul adalah plural. Jadi tuan-tuan letak pada perkataan Rasul, ya, Rasul adalah perkataan nombor 11 dalam buku kita, nombor 11. Noun nombor 11. Jadi boleh letak jamak dia, plural dia adalah Rusul. Rusul. Ya, Rusul. Ya, Rusul. Jadi Rusul itu plural. Ada soalan setakat ni? Apa nak tanya? Tak ada, ya. Okey. Kalau tak ada, kita sambunglah, ya. Jadi sambung, ya, dia ada terjemahan lah dalam bahasa Arabnya, ai atba'nahum rasulan fi isri rasulin. Ai tu, ya, sekadar saya saja Ustaz bagi tahu. Ai ni bukan makna saya. Ya, ai ni dalam bahasa Arab maknanya, ya, maknanya apa? Ya, maknanya ialah yakni, ya. Ai, ya. Kalau orang Arab kata ai itu maknanya yakni, maksudnya apa? Ai tu, ya. Jadi 2 huruf tu, hamzah dengan ya. Ai itu makna bukan saya. Ai itu maknanya yakni. Macam itu dah sebut kan?
apa ni, selepas Nabi Musa ada banyak nabi-nabi dan rasul, yakni ya, yakni itu ai itulah. Ya, bahasa Arab dia ai, ya. Ai itu maknanya yakni. Meaning, ya, meaning atba'nahum, kami ikuti, ya, kami ikuti mereka. Okeylah. Tersalah, ini terjemahan dia. Okey ya. Jadi dah dapat dah. Tadi dapat ataina. Sekarang kita buat qafaina, ya. Qafaina apa? Susuli, kami susuli. Kemudian sekali lagi, ataina, kami datangkan, kami berikan, sama macam atas. Tadi Allah datangkan kepada Nabi Musa, apa dia? Alkitab. Sekarang Allah datangkan kepada Nabi Isa pula. Siapakah Nabi Isa itu? Ibna Maryam. Ya, Ibna Maryam mana anak kepada Maryam. Ya, Maryam nama perempuan tapi bukan Arab. Nama perempuan Bani Israel, Maryam. Ya, sebab tu anak Nabi tak ada nama Maryam. Anak Nabi Zainab, ya, Ruqayyah, ya, Ummu Kulsum, Fatimah, ya. Jadi mana ada Maryam, sebab Maryam bukan nama Arab. Ya, tapi dia kata saya ada kawan dekat Palestin nama Maryam. Itu sekarang. Ya. Nak tanya ke soalan, silakan. Ya. Siapa tu? Ya. Sebab kalau tidak, tuan-tuan kena mute kan. Kalau tuan-tuan tak mute, mana tuan-tuan nak tanya soalan? Ya, silakan. Sila tanya soalan. Tak ada, ya. Itulah masalah dia, tuan-tuan. Ya. Bila Ustaz bagi peluang, tuan-tuan tak nak jawab. Okay, Ustaz, saya tanyalah. Ya, silakan. Macam mana nak, macam Ustaz cakap, okey, ni nama Arab, ni nama Israel. Macam kita yang tak tahu ni, macam mana kita nak identify whether it's an Arabic name or it's an Israel name? Dah tak ada cara, nak kena belajar. Kena baca tafsir, kena baca hadis. Kena memorize saja ya Ustaz? Kena terima je lah. Ya. Sebab yang pertama kita tahu, Nabi Isa tu Bani Israel. Jadi mak dia agaknya Bani Israel ke bukan? Of course lah. Kalau mak Nabi Isa bukan Bani Israel, macam mana Nabi Isa boleh jadi Bani Israel kan? As simple as that. Jadi mak dia Maryam bukan Arab. Ya, Bani Israel. Nabi Zakaria Bani Israel. Nabi Yahya Bani Israel. Sebab memang mereka ni bukan Arab. Tapi sekarang memanglah ada. Ada tak Arab nama Yahya? Ada. Ada tak Arab nama Musa? Pun ada. Tapi sekarang pasal nama tu dah bercampur. Melayu pun ada. Ya, nama-nama tersebut. Ya. Okey. Ada soalan lain? Ya, silakan. Ada apa nak tanya? Ada apa? Tak ada ya. Kalau tak ada kita teruskanlah. Okey ya, dah mula hujan ya. Jadi kena berhati-hatilah ya, takut nanti dia apa kita panggil ya, dia blackout. Jadi Ustaz nak kena laju sikitlah. Ya. Tapi kita pun dah berada di hujung ya. Tuan-tuan satu je, tuan-tuan tolong mute kan aja. Ya. Tolong mute kan. Sebab takkan Ustaz nak ulang-ulang banyak nak buat. Tuan-tuan tak mute lagi. Tuan-tuan ada cara tak? Siapa boleh bagi cadangan? Macam mana kita nak pastikan kawan-kawan kita ni tolong mute kan? Sebab mengganggu. Ya, mengganggu kelas. Sebab je Ustaz nak cakap nanti tuan-tuan macam nak tanya soalan. Ya. Okey. Wa ataina, kami telah datangkan Isa kepada Nabi Isa. Ya. Ibna Maryam, anak lelaki pada Maryam, al-bayinat. Okey, al-bayinat ini adalah apa dia? Feminin plural. Ada alif ta kat belakang. Nampak tak tuan-tuan? Ada lagi contoh. Ya, kita dah jumpa tadi apa? As-samawat. Masculine. Apa ni feminin plural? Kita jumpa kalimat. Sekarang ni bayinat. Ya, ini semua adalah plural tapi untuk perempuan. Ya, untuk feminin. Okey, dah 3 dah tuan-tuan. Ya, hari ni saja. Apakah makna al-bayinat? Al-bayinat ni maknanya penjelasan-penjelasan. Tapi apakah maksud Allah beri kepada Nabi Isa anak Maryam tu penjelasan? Maknanya al-mu'jizat. Ya, ni ada mistik kat sini, al-mu'jizat. Ya, dia tak ada yang bulat ni, tak ada ya. Al-mu'jizat, ya. Al-mu'jizat. Al-mu'jizat, apa mu'jizat? Mu'jizat maknanya kelebihan-kelebihan lah. Ya, sesuatu yang luar biasa yang boleh mengalahkan musuh-musuh. Itu kita panggil mu'jizat. Ya, macam Nabi belah bulan dengan jari Nabi yang mulia, tu mukjizat. Ya.
Nabi Musa guna tongkat dia belah laut belah the Great Bitter Lakes. Ya, tasik besar tu, the Great Bitter Lake. Itu juga dengan mukjizat lah. Ya, dan juga ular Nabi Musa, ya, tongkat dia bertukar menjadi ular yang makan semua ular-ular ahli sihir. Itu mukjizat. Boleh, ya? Okey. Selain daripada itu, dia bukan mukjizat. Dia hanyalah tanda-tanda kenabian. Macam keluar air daripada celah-celah jari Nabi. Ya, ini bukan cerita Quran yang Arabik, ini cerita tafsir. Tapi Ustaz masukkan elemen ni. Sebab kalau perlu Ustaz masukkan. Okey, ya, al-mu'jizat. Al-mu'jizat adalah plural untuk feminin. Dah ada 4 dah. Tuan-tuan boleh salin kat situ. Ya, kita ada apa tadi? Yang pertama, as-samawat. Nombor 2, al-kalimat ataupun kalimat. Nombor 3, al-bayinat. Nombor 4, al-mu'jizat. Ada 4 contoh dah. Ya, untuk masculine belum jumpa lagi. Ya, untuk broken plural dah jumpa dah. Rusul, ya, rusul. Cuma nanti tuan-tuan akan tanya balik, Ustaz kata alif ta, ya, dia feminin plural. Ni kat atas ni Taurat, alif ta juga. Ada beza. Ya, ini tak marbutah. Yang bawah al-bayinat, cuba tengok al-bayinat, ini adalah alif ta, ya, alif ta. Jadi bila dia alif ta, dia tak maftuhah, tak terbuka. Yang di atas ialah tak tertutup, ya, alif. Jadi yang tertutup ni dia bukan jamak. Ya. Macam biasalah, ya. Taurat, ya, alif ta ni tak marbutah, dia bukan. Yang alif tak maftuhah saja yang plural. Okey, ada soalan silakan. Siapa nak tanya? Ustaz, macam mana bainah di antara tu ejaan dia macam mana Ustaz? Bayinat? Antara, bainah kan? Antara. Bainah, bayanun. Ni bayanun, Ni bayinat. Tak ada kena-mengena dengan bainah tu. Bainah tu is a different word. Okey. Ya, tu antara. Ini bukan antara, ni bayinat. Ya, bayinat, ya. Itu baina. Baina tu antara, between. Ni bukan, ya. Al-mu'jizat tahulah, ya, yang mengalahkan. Okey, ada soalan? Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, kita sambung. Apakah mukjizat yang Nabi Isa dapat? Yang pertama, ka-ihya'il mauta. Ka tu seperti. Ka tu particle preposition. Ya, particle preposition. Jadi particle preposition seperti maknanya. Ka kan, min daripada, ila kepada, ya, an tentang, perihal, ya, ala di atas, ya, kemudian ka seperti. Kalau bi tadi dengan, ya, li untuk ataupun bagi, ya. Kalau ma'a bersama, ya. Jadi kalau ka seperti. Seperti apa mukjizat Nabi Isa itu? Ihya, menghidupkan al-mauta, orang mati. Jadi Nabi Muhammad tak ada mukjizat ini. Allah bagi pada Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ya, orang mati ni bukan baru mati 2 minit. Ya, orang dah mati seminggu. Dah seminggu. Maknanya dia punya jasad dah busuk, dah dikompos dah. Ya, dah mula dikompos lah, ya, dah mula membusuk. Ya, kemudian dengan izin Allah hidup balik orang tadi. Elok balik tubuh dia. Berjalan balik darah dia, ya. Allah masukkan balik nyawa dia. Jadi itu adalah mukjizat Nabi Isa. Ihya, menghidupkan, al-mauta, orang-orang mati. Mauta tu is a plural form. Mauta. Ya, sebab kalau seorang yang mati kita panggil mayit. Mayit. Ya, mayit, ya. Mayit macam bahasa Jawa juga. Mayit tu maknanya orang mati. Ya, nak ziarah mayit dipanggil, ya. Ziarah orang mati. Kalau mayit singular. Kalau mauta, nampak? Mauta. Ada alif ta kat belakang? Tak ada. Mana dia bukan feminin. Ada waw nun dekat belakang? Tak ada. Dia bukan masculine. Dia apa? Mana ada lagi selain daripada masculine dengan feminin? Dia apa? Broken plural. Senang, tuan-tuan. Ya, senang aja. Itu cerita dia. Boleh, boleh dapat. Okey? Apa soalan? Tak ada, ya. Tuan-tuan kalau ada tanya, tuan-tuan, ya. Ya, silakan.
Tak ada, ya. Kak Rohiza boleh dapat ke Kak Rohiza? Boleh, insya-Allah Ustaz. Ya, kita baru bincang tentang apa plural ni baru je kejap tadi. What kind of plural? Broken. Mauta. Okey, al-mauta. Kalau dia singular kita panggil mayyitun, mayyit. Min ya tak maftuhah, mayyitun. Mayyitun tu adalah orang yang mati seorang. Kalau seorang mayyit. Ya. Kalau orang Jawa senanglah, ya. Kalau Kak Rohiza orang Jawa senang ingatlah, ya. If you are a Javanese lah. If you don't mungkin susah lah sikit, ya. Jadi mayyitun apa? Mayyitun seorang yang telah meninggal. Kalau mauta, ya, orang-orang yang telah meninggal ramai. Ataupun juga boleh makna mauta ni orang-orang yang hampir mati. Ya, orang-orang yang hampir mati. Macam apa ni Allah kata innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Jadi orang yang penting orang matilah. Sama ada akan mati ke ataupun telah mati, semua kita panggil mayyitun. Ya, sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi kata laqinu mautakum. Talkinkan orang mati kamu bi qauli la ilaha illallah. Jadi kalau orang tu nak meninggal, kita ada kat situ, kita kena talkinkan dia. Talkin dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, itu talkin tuan-tuan. Ya, kalau baca Yasin kalau dia sedang sedang sakit penat. Ya, adalah riwayat, ya, cerita dia baca Yasin. Tapi bukan pada orang yang telah meninggal. Ya, orang yang telah meninggal, ya, orang yang sakit kita boleh bacakan Yasin. Orang yang telah meninggal, ya, nak dekat-dekat nak meninggal, kita bacakan la ilaha illallah. Orang yang sudah meninggal, kita doakan dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Boleh doa yang baik-baik. Ya, sebab mudah-mudahan malaikat aminkan. Ya, itulah kaedah dia tuan-tuan, ya. Senang saja yang Nabi ajar kepada kita. Tapi kadang kita tak buat, kita buat yang lain. Ya, jadi sebab tu bila belajar hadis, belajar Quran, kita tahu apa sebenarnya nak buat. Ya, okey, selesai. Jadi menghidupkan orang yang telah mati, maknanya bila Allah kata al-mauta, yang Nabi Isa hidupkan ni seorang ke ramai? Ya, Shirin, ya. Seorang ke ramai? Seorang. Ya, al-mauta tadi tadi kan dah kata al-mauta tu plural. Takkanlah seorang, ramailah. Ramai. Nabi Musa bukan seorang yang Nabi Musa hidupkan, ada ramai lagi. Ya, yang Nabi Musa hidupkan. Walaupun mereka telah meninggal untuk beberapa ketika, tetapi mereka belum dikebumikan. Ya, sebab ini dalam tafsir, ya, ada dalam tafsir surah Yasin pun ada. Cerita seorang lelaki yang telah meninggal, ya, anak dia meninggal, tapi bapa dia outstation, bapa dia tak balik lagi. Jadi family dia kata jangan kebumikan dulu. Simpan dalam satu tempat di sebuah gua, simpan. Ya, mudah-mudahan dia punya jenazah tak rosak sangat, sebab dulu mana ada macam kita kan, tak ada kemudahan. Ya, jadi al-mauta itu akhirnya Nabi pengikut Nabi Isa datang doa minta kepada Allah dan Allah hidupkan setelah 7 hari meninggal. Ya, kalau macam yang sekarang ni doktor kata meninggal tiba-tiba hidup balik, ya, tu kita panggil mungkin 1-2 minit selepas tu. Yang dulu punya, ya, 7 hari. Okey, itu mukjizat pertama Nabi Isa. Yang kedua, ibra pula, ya. Ibra'il akmah. Ya, ibra ni maknanya melepaskan seseorang itu atau menyembuhkan. Ibra ni ada 2 makna. Yang pertama, melepaskan. Kalau orang tu ada sakit, kita lepaskan dia daripada sakit. Ya, yang kedua ialah kita bebaskan dia, boleh juga. Sembuhkan, bebaskan daripada al-akmah. Al-akmah ni apa dia? Al-akmah ni ialah sakit buta daripada kecil. Lahir-lahir tak boleh tengok. Ya, kalau kita selalu duk sebut akma tu, ya. Apa kita panggil, itu adalah buta setelah dewasa. Ya, ataupun masa kecil boleh tengok. Ya, kemudian dia kena demam panas, ya, ataupun aksiden, ya. Jadi dia menangis banyak kan, ya. Kemudian dia sihatlah. Ya, setelah diubati. Itu dipanggil akma. Tapi kalau akmah, buta sejak lahir. Ya, buta sejak lahir. Al-akmah. Jadi Nabi Musa juga boleh menyembuhkan orang yang buta sejak kecil. Okey, ya, itulah dia punya mukjizat. Ya, yang doktor pakar sembuhkan itu bukan buta sejak kecil. Itu buta, ya, ketika sebab aksiden, ya, menangis banyak dan sebagainya. Ada beza, ya. Haji Megat boleh beza, ya, antara akma dengan akmah.
Haji Megat? Ya Ustaz, alhamdulillah ya. dapat-dapatnya. Okey, alhamdulillah. Kemudian ya, ibra, apa makna ibra tadi Haji Megat? Ibra. Ibra maknanya melepaskan. Bariun ya. Daripada barik maknanya berlepas diri ya, melepaskan atau menyembuhkan. Menyembuhkan ya. Menyembuhkan orang yang sakit, yang buta daripada kecil. Wal abros. Abros ya, baras ya. Sakit apa ni? Baras. Sakit sopak. Sakit sopak. Sopak ya, orang yang sopak. Maknanya sopak boleh baik. Ya. Jadi abros ni adalah beberapa pendapat, tapi sebahagian mengatakan baras ni adalah penyakit sopak. Seperti mana ya, salah seorang isteri Nabi kena penyakit sopak. Salah seorang isteri Nabi ada penyakit sopak, tapi dah sembuh. Tapi kesan ada pada badan dia. Ketika dia menanggalkan pakaian, Nabi terlihat ya, kesan sakit sopak itu pada tubuhnya. Ya. Apa berlaku? Itu dalam kelas sirah lah. Ya, itu Ustaz apa ni, gimmick je. Gimmick sirah lah ya. Supaya tuan-tuan datang kelas sirah pula ya. Okey ya. Selesai abros. Jadi ibra ya, wa ibra'il akmah. Jadi Ustaz lupa nak letak baris sebab dia tak ada baris. Ya, tadi ihya'il mauta. Ihya'il mauta ya. Itu tak nampak sangat. Tapi ibra'il akmahi. Ini nampak. Ibra'il akmah. Ini adalah apa? Ini adalah compound noun, tuan-tuan. Compound noun. Ya. Dan juga wal abros. Abros ni juga compound noun. Maknanya ibra'il akmahi wa ibra'il abrosi. Ada waw kat situ. Jadi maknanya baris abros diikut pada akmah. Ya, baris abros diikut pada akmah. Ya, jadi maknanya ada benda yang dibuang di sini. Lepas waw. Apa dia? Ibra. Mana ibra ni diulang 2 kali sepatutnya. Ibra'il akmahi wa ibra'il abrasi. Ya, ada 2 kali. Jadi itulah contoh apa ni, apa kita panggil gabungan tadi ya, compound noun. Jadi ibra the first noun ya, ibra tak ada tanwin. Second noun al akmah ada alif lam tapi barisnya mesti kasrah. Wal abras sama, ada ibra juga di depan, kemudian ada abras. Ya, ibra tak ada alif lam, ibra tak ada tanwin, ibra'i, al abras ada alif lam tak ada tanwin tapi barisnya kasrah. Sesuai lah tuan-tuan, ya. Kecuali tuan-tuan nak tanyalah. Ya, kalau tuan-tuan faham tadi contoh dekat atas, mulkus samawati wa mulkul ardi, kalau tuan-tuan dapat yang tu, tuan-tuan akan dapat yang ni. Apa nak tanya? Syirin, jangan diam Syirin, tanya soalan. Ya. Apa soalan Syirin? Ya. Silakan. Tak apa Ustaz, saya ikut pelan-pelan. Saya tadikah. Jadi saya slowly follow Ustaz. Okey, ya. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Tapi kena ulang-ulang lah, ulang-ulang balik, dengar balik. Ya. Sebab tadi ada beberapa orang yang kata, oh last week saya miss Ustaz. Tak ada masalah. Last week miss, tuan-tuan kan ada rakaman. Tuan-tuan boleh tengok rakaman tu. Jadi Haji Megat dengan Kak siapa tadi? Ya, Kak Nurul tak boleh jadikan alasan. Last week saya tak hadir. Tak apa. It's okay. Ya. Tapi kalau last week saya tak sempat dengan recording, tu tak boleh tuan-tuan. Last week saya tak hadir, it's okay. Tapi last week saya tak buat ulang kaji, saya tak tengok rakaman, yang tu tak boleh. Kena tengok tiap-tiap minggu. Ulang balik tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan ulang, tuan-tuan dapat Allahu Akbar. Ya, itu satu nikmat tuan-tuan. Bila kita move on, tuan-tuan dah dapat. Kalau tidak nanti tuan-tuan akan ada banyak yang apa kita panggil ya, accumulated masalah kita tu. Tak nak tuan-tuan. Jangan accumulatekan masalah tu. Okey ya. Apa soalan tuan-tuan nak bagi contoh? Ya. Ya. Apa soalan tuan-tuan nak bagi contoh? Silakan. Ya. Jadi apa ni dah ada yang bagi. Ya. Assalamualaikum, saya Dazlia. Saya nak tanya. Okey, kalau saya nak tengok video-video yang lepas, kononlah saya ada soalan-soalan nak tanya kat Ustaz, boleh ke saya forward soalan tu? Walaupun video kisah yang lama punya. Boleh? Yalah, nak buat macam mana kan? Sebab baru join. Kita entertain juga. Boleh ya? Boleh. Tapi sikit-sikit lah. Jangan tanya semua soalan tu sekaligus. Nanti satu kuliah tu untuk jawab soalan aja. Okey, baik. Faham. Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi yang dah ada conteng kat situ, ya, ibra'il akmah. Ibra, waw tu tak apalah. Waw tu makna dan. Ibra, satu perkataan. First noun. Al-akmah, second noun. Waw, itu adalah apa kita panggil particle connector.
Abros second noun. Second noun untuk mana? Second noun untuk ibra'. Ibra'. Tapi ibra' tak ada di situ. Ya, sebab dah ada waw sebagai ganti dia. So macam itulah. Baris dia duduk bawah. Ibra'il akmahi, Ibra'il abrasi. Ya, duduk bawah. Okey, ada soalan? Ya. Silakan. Ada apa nak tanya? Jadi kita tak tambah lah, ya. Perkataan baru kita tak tambah. Sebab yang ada pun, ya, kita harap tuan-tuan boleh ulang-ulang lah, ya. Jadi tak boleh nak selesai, ya. Cerita ni panjang lagi, ya. Tapi secara umum kita dah banyak lah belajar, ya. Kalau kita ulang kaji saja, sebab ya dah nak azan asar, ya, Ustaz nak berhenti azan asar. Jadi kita tengok balik, ya. Mula-mula tadi kita tengok pada apa? Pada apa ni, ayat yang pertama, ya, Ustaz bawa contoh Rasul tadi lah, ya, ayat 158, ulang kaji saja, ya, ayat 158 tadi Ustaz ulang kaji, ya, Rasulun, ya, Rasulun, ya, tapi di sini jadi Rasulullah, sebab dia adalah first noun tidak boleh ada tanwin, dan second noun mesti baris bawah, Rasulullahi, ya. Kemudian kita ada jumpa ilaikum, ila campur kum. Hidup balik ya dia. Ilaikum, alaikum. Ya. Kemudian jami'an kita dah dapat. Ya. Jami'an mana? Keseluruhan. Allazi yang lahu baginya mulkus samawat. Ya. Bagi Allah itu kerajaan langit-langit dan kerajaan bumi. La ilaha. La kita dah belajar tadi. La ni adalah denial. Ya. Dia adalah partikel untuk deny. Dan kalau yang kita nafikan keseluruhan, maka noun yang datang selepas dia tak boleh tanwin. Dia jadi ilaha. La ilaha. Ya. Illa melainkan. Huwa dia. Yuhyi yang menghidupkan. Wa yumit dan mematikan. Fa'aminu. Maka berimanlah kamu. Billah dengan Allah. Wa rasulihi. Dan berimanlah dengan Rasulnya. Maknanya di sini pun sama. Fa'aminu billahi wa aminu, ya, bi rasulihi, sama tuan-tuan. Jadi dalam bahasa Arab kita tak ulang, ya, tak ulang yang depan tu kerana ada waw. An-Nabi al-Ummi, Nabi al-Ummi yang tadilah, ya, mula-mula tak boleh baca, Ummi, yang berasal daripada Mekah. Mekah tadi apa nama Mekah, apa Kak Suharti? Ummul Qura. Ummul Qura, okey. Allazi yang dah belajar untuk lelaki dan dia singular. Yu'min billah, beriman dengan Allah, wa kalimati, dan kalimat-kalimatnya. Perkataan kalimat, ya, kita dah sebut tadi, ia adalah termasuk, ya, termasuk plural feminin. Ada alif ta di belakang. Apa makna kalimati? Maknanya kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Empat-empat tu lah. Wa tabi'uhu, dan ikutlah dia. Siapa dia tu? Nabi Muhammad. La'allakum, mudah-mudahan kamu tahtadun, mendapat hidayah. Ya, tahtadun ni present tense, kita belum belajar, tinggalkan dulu. Kemudian seterusnya, ya, kita masuk tadi ada beberapa ayat, walaqad, dan demi sesungguhnya. Wow sentiasa di sini makna dan. Ya, kadang-kadang ada makna demi, ya. Tapi di sini bukan. Walaqad ataina, kami telah datangkan, kami telah berikan kepada Musa Alkitab. Alkitab maknanya at-Taurat. Wa qafaina, dan kami telah susuli min ba'dihi, selepas Musa itu, birrusul, dengan rasul-rasul. Rusul adalah plural form untuk rasul, ya, dan dia termasuk kategori bukan feminin, bukan maskulin. Dia adalah apa? Broken plural. Wa ataina, wa dan ataina, kami telah berikan Isa kepada Nabi Isa. Siapa Isa tu? Anak lelaki Maryam. Ya, anak lelaki Maryam. Sepatutnya ibna Maryami, tak boleh. Ya, kita dah belajar kan minggu lepas. Dalam bahasa Al-Quran yang ada Maryama dengan Maryamu. Maryami tak ada. Kalau Maryami dia jadi apa? Jadi apa? Kurma. Jadi kurma. Kita dah sebut minggu lepas. Jadi ibna Maryami patutnya, tak boleh. Ibna Maryama, ya. Sebab dia tak boleh domah dekat sini, dia kena baca kasrah, tapi kasrah tak boleh. Jadi yang paling dekat dengan kasrah is fathah. Kalau domah lagi atas, ya. Jadi Maryama. Ni kita tak sentuh secara detail, nanti kita akan jumpa lagi. Al-Bayinat, sekali lagi plural, ya, plural apa? Broken plural. Al-Bayinat. Ya. Apa makna Al-Bayinat di sini? Maknanya Al-Mu'jizat. Ya. Kelebihan. Ya.
kelebihan. Apa contoh kelebihan tadi kita dah belajar di bawah dalam tafsir Jalalain, ihya al-mauta. Miut kan? Ihya al-mauta. Menghidupkan orang-orang mati. Al-mauta ramai, plural, broken lagi. Wa ibra dan melepaskan. Ibra ya daripada baraa ataupun bari'ah. Ya maknanya lepas diri. Ibra melepaskan. Al-akmah orang yang buta sejak kecil. Ya dalam kitab tafsir yang lain disebut yang biji mata pun tak ada tuan-tuan. Lahir-lahir biji mata tak ada. Ya kalau yang apa kita panggil ya Dr. Muhayya buat tu yang mungkin demam panas ya, ada masalah tu, ada masalah ni, aksiden dan sebagainya. Itu doktor pakar sekarang boleh buat. Tapi kalau lahir-lahir tak ada biji mata, doktor pakar tak boleh buat. Yang boleh buat ialah Nabi Isa alaihissalam. Ya, wal abras. Abras ialah sopak, ya. Ada yang kata kusta ya, tapi sopak lebih tepat. Ya, sebab kalau kusta juzam. Macam kita doa untuk COVID tu. Allahumma inna na'udzubika minal baras, ya. Ada doa kan? Allahumma inna na'udzubika minal baras wal juzam, ya. Minal wa sayyi'il asqam. Jadi baras tu makna apa? Baras ialah sopak. Juzam kita panggil kusta. Ya, wasayil asqam dan penyakit-penyakit yang tak elok, yang buruk. Selesailah tuan-tuan untuk hari ni, cukuplah tu, banyak dah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pun senyap aja, ya. Mendengar dengan khusyuk, ya. Okey. Ada apa nak tanya sebelum kita tamat? Sebelum Kak Mazidah dengan Kak Masyidah buat pengumuman apa-apa, ya. Jadi Ustaz, kalau satu soalan Ustaz yang Ustaz cerita pasal broken plural ya. Rusuli kan Ustaz? Rusuli. Satu broken plural. Rusul. B tu tak masuk. B tu partikel. Okey. Rusul. Lepas tu bayinati. Itu bukan feminin ke? Feminin. Bayinat memang feminin. Rusul aja yang plural. Rusul aja yang broken. Okay, ada satu lagi. Ustaz ada sebut satu lagi, Datuk. Ya. Mana tadi? Alamak, I missed it. Al-mauta. Al-mauta, ya. Ya, al-mauta plural, al-mauta. Al-mauta broken plural, ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada 2 broken plural, ada 4 feminine plural, ya. Dan kita belum jumpa lagi masculine plural, tak jumpa lagi. Itu untuk akan datang lah. Okey, ada lain silakan. Okey. Sama-sama. Orang lain ada soalan apa-apa? Ustaz, makna fi isri rasul, rasulan fi isri rasul. Isri itu mana selepas. Isri itu mana ba'da rasulin, ya, selepas daripada rasul ni Nabi Musa ialah ya Nabi Isa pula dan nabi-nabi yang lain. Selepas Nabi Musa tu ramai, ya, ada 14 orang, ada 13. Ya, contoh terus dibawa Nabi Isa, sebab Nabi Isa yang banyak dia punya mukjizat dia. Ya, menghidupkan orang mati, ya, boleh sembuhkan orang sakit, buta sejak kecil, orang sopak dan sebagainya, ya. Jadi itu di antara mukjizat Nabi Isa. Okey, selesai. Allahu akbar. Jadi kalau tak ada apa, kita serahkan balik pada Kak Mazidah dan Kak Masyidah, silakan. Ustaz, dengan azan saya, kita habiskan azannya. Boleh. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ustaz? Ya. Ustaz disconnected ke? Dah habis ya azan? Belum. Tempat Ustaz belum. Oh, tempat kami. Okey. Dah sudah kan Ustaz inform saya. Sini dah sudah dah. Boleh cakap je tak apa. Ustaz boleh jawab azan. Masih boleh jawab. Silakan. Jawab cakap. Kak Mazidah silakan. Dah habis ke? Okey Ustaz. Cakap je. Ya. Okey. At the moment tak ada apa banyak yang saya nak cakap ya. Hanya terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana banyak bersabar dengan kami. Ya. Dan Ustaz janganlah anggap kami yang diam ini tidak meresponding atau apa. Sebenarnya amat-amat menghayati Ustaz ya. Alhamdulillah. Bagus itu. Kami menghayati dan ya, saya yang juga dan saya juga sebelumnya saya je bercakap, biarlah jemaah-jemaah lain pula yang bersuara, dan saya tengok ramai yang dapat menjawab dengan baik. That's a very good sign also Ustaz ya. Yeah. Ustaz jangan kecil hati kalau saya tak berbunyi Ustaz ya. Tak kecil kalau sebenarnya dulu kecil hati tapi dah tak apalah, Ustaz dah faham kan. Okey lah. Betul Ustaz. Bagi peluang untuk yang lain-lain, dan saya dah nampak ramai yang pandai dah boleh menjawab soalan-soalan Ustaz dengan betul ya. Ya. Dan Ani nak tanya Ustaz satu, bir rasuli tu Ustaz cakap tadi broken plural. Rasul tu bukan B tu. B tu apa ni, partikel. Tapi tak boleh ke kita default rusuli tu jadi male? Sebab rasul tu dah masculine. Dia memang male. Dia male. Dia tu male tapi pluralnya broken. Broken dia plural tapi default dia male. Tak boleh? Tak. So dengar Ustaz cakap. Rasul tu memang male. Right. Tapi in terms of plural, dia broken plural. Broken plural bukan maknanya dia bukan male. Then dia tak ada gender. Masculine atau gender. Dia gender. Tak, broken plural ni dua-dua. Tak, dengar dulu. Okey. Rasul tu memang male. Mana boleh rasulnya female? Mana ada nabi perempuan? Ya, betul. Ya. Tetapi dari segi kategori, dia bukan kategori masculine plural. Kategori. Dia bukan kategori masculine plural. Sebab masculine plural ada bentuk dia. Waw, ya, nun. Jadi dari segi kategori dia broken plural. Tapi adakah dia bukan male? Tak, dia memang male. Cuma kategori dia plural dia tu. The category of plural. Sebab kita tak boleh kata Rasul tu adalah under the category of masculine plural. Tak boleh, salah. Dia tetap broken plural. Tapi adakah Rasul tu bukan lelaki? Mana boleh. Dia tetap lelaki. Cuma under the category of broken plural. Ya, kena faham yang tu. Ya, terima kasih. Okay. Ya. Ya, jika jemaah lain ada soalan, silakan ya jemaah, jika ada soalan-soalan lain persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Ya. Saya nak tanya, kenapa wa ibra'il akmahi wal abrasi tak sama dengan lahu mulkus samawati wal ardi? Yang mana tak sama? Yang mana tak sama? Mulkus tu, kenapa dia baris depan? Pasal dia memang, sebab jadi detail. Sebab dia subjek. Dia adalah mubtada. Panjang nanti cerita dia. Okey. Jadi jangan tengok pada baris, mute dulu. Mute. Jangan tengok pada baris mulku ataupun ibra'i tu. Sebab ibra'i dengan mulku tu, ya, dia datang daripada ihya tu, ya, panjang cerita dia. Tengok pada keadaan dia. Maknanya dia tak boleh tanwin dan dia tak boleh alif lam untuk first noun. Second noun dia tak boleh tanwin kerana ada alif lam, al-akmahi kan. Tetapi baris dia bawah sebab dia memang second noun. Jadi tengok pada first noun, second noun, dan baris first noun tu ibra'i bukan ibra'u, mulku bukan mulki. Tadi kita pun dah bagi contoh, ya. Kerana apa? Ya, kerana dia memang asal-asal dia macam tu. Mana kalau dia mubtada ke, dia panjang pula cerita tu nanti. Ya, sebab kita tak sampai lagi. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana tuan-tuan puan-puan minta Ustaz bersabar. Mute. Tuan-tuan pun kena sabar juga sebab dia belum sampai masa dia.
Dan Ustaz tak boleh lompat, nanti lagi ramai orang tertinggal. Ya, sebab sekarang ni pun sebab kita tak ada quiz tau, tak ada test. Ya, Ustaz bimbang ramai yang tertinggal. Ya, ramai yang mungkin cakap, tak apa Ustaz, saya dengar dengan berhati-hati. Tak apa Ustaz, ya, saya khusyuk. Tak apa Ustaz, ya, saya bagi peluang orang lain bertanya. Tak apa, oh, banyak excuse nanti datang. Jadi kalau kita tanya, bagi soalan, baru kita tahu kat mana level. Jadi kalau Ustaz cerita mubtada, khabar, ya, mudhaf-mudhafun ilaih, ya, apa kita panggil, maf'ul mutlaq, ya, maf'ul li oh, panjang nanti. Itu cerita panjang. Nanti dulu, belum sampai waktu. Ya, jadi tuan-tuan tambah dulu vocabulary, ya, ingat balik vocabulary itu makna apa, ya. Macam Ustaz tanya, rasulun, apa makna rasulun? Ya, rasulun, apa makna rasulun? Apa rasulun, ya? Rasulun. Itu apa mufrad Ustaz? Apa dia? Rasulun, apa makna rasulun tadi? Ustaz tanya saya ke? Tak apa-apa lah, siapa-siapa. Nabi ya? Rasul ya Ustaz. Seorang rasul. Seorang. Jangan kata utusan lagi. Sebab kita dah belajar singular plural kan? Seorang. Ya, seorang utusan. Dan sudah pasti dia adalah lelaki. Patutnya seorang utusan lelaki. Ya, kena sebut macam tu. Tapi tak apalah sebab rasul semua lelaki kan? Okey, ya. Okey, lain? Ya, ada apa lagi sebelum kita tamat? Ya. Silakan, ada apa lagi? Ustaz, saya nak tanya satu ni lain lah Ustaz. Ini sebab subhanallahi wa bihamdihi ke subhanallah wa bihamdihi. Jangan tanya sekarang, ya. Saya nak tanya tu sebab kemuskilan. Okey, tak apa. Ya, sebab dia tak berkait sangat dengan kita punya perbincangan. Sebab ini zikir yang kita baru baca. Tapi sekarang zikir tu dah lama baca. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim tu dah lama baca. Tapi sekarang ada pula yang keluar subhanallah wa bihamdi. Dua-dua tu boleh baca. Tapi yang afdal subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, baca subhana. Yang lain baca tu ada bacaan. Tapi kita ambil bacaan yang majority. Ya, sebab macam Nahu ni, ya, dia ada mazhab. Jadi dua-dua tu betul, tapi kalau ustaz baca yang subhana. Ya, yang itu lebih kuat lagi. Ya, sama. Okey, Kak Mazidah, sila ni habiskan. Ya. Saya nak habiskan ke? Saya ada satu je soalan, Ustaz. Al-lazi adalah dia yang. Al-lazina adalah plural of al-lazi kan? Al-lazina tu ada tak apa-apa yang membuatkan dia ya dengan nun tu, ada tak kaitan ataupun memang it's a fix perkataan? Dia memang fix. Dia memang fix tapi dia memang tanda plural. Ya dengan nun tu memang tanda plural. Oh, ya and nun is tanda plural ya? Ya, ya. Okey. Tapi then, dia memang tak boleh ubah. Dia memang sentiasa al-lazina. Tak boleh ubah. Okey. Ingatkan ada rule apa-apa kat situ. Ada ya dengan nun tu. Okay. Tak, ya dengan nun tu memang kebetulan tanda untuk plural. Memang tanda untuk plural ya and nun. Yeah. Okey. Lepas tu kan Ustaz, al-lazi saya intai a small dictionary lah kosa kata ni. Okey. Ni al-lazi dia yang meaning lelaki male. Okey, al-lazina tu mereka yang plural. Tapi jarang-jarang kita jumpa dia yang perempuan Ustaz ya. Maknanya female. Allati jarang-jarang kita nampak. Betul tak Ustaz? Tak Andra? Betul lah. Jarang-jarang kita nampak kan? Jarang-jarang tak betul. Jarang betul. Pasal bila akak, sebab kita tak jumpa, kita tak bawa contoh dia je. Allati berlambak dalam Quran. Okey. Sebab rasa macam jarang. Okey lah, tak apa Ustaz. Okey, I fine. Jadi dia bukan jarang-jarang, dia jarang je. Okey. Okey lah. Lepas tu Ustaz saja nak ulangnya. Dia nak ulang boleh ya. Haza adalah ini untuk male. Hazihi ini untuk female. Betul ya? Yeah. Betul. Zalika itu untuk male. Tilka itu untuk female. Betul Ustaz ya? Ya. Yeah.
Betul. Okey, itu saja. Terima kasih. Nak try to memorize the basic thing. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Kak Majita ada apa sebelum kita tamat? Saya nak tanya satu soalan last, Ustaz. Ya, silakan. Pasal broken, hari tu saya cakap broken plural tu tanda dia ada tambahan alif waw ya kan? Tak mesti. Oh, tak semestinya. Kadang-kadang kadang-kadang ya. Macam mauta kan, mauta. Tu tengok al-mauta. Al-mauta. Al-mauta tu ada apa kat belakang tu? Dekat akhir tu ada apa tu? Al-mauta. Al-mauta. Ni dekat ni. Yang Ustaz share sekarang ni al-mauta. Alif maksurah, ada alif, betul lah ya. Tapi bukanlah sentiasa. Sebab kalau rusul mana ada alif, mana ada waw, mana ada ya. Sebab tu saya confused sebab yang rasul ni tak ada sebab hari tu Ustaz pernah cakap yang alif waw ya tu adalah tanda-tanda broken plural. Ya. So saya confused. Okey. Dia kaedah dia sebab kalau masa tu belum perlu, Ustaz tak letak. Tuan-tuan perasan tak? Ustaz bagi stages tau. Sikit masuk kan. Mula-mula kita tak cerita male female, tak cerita. Kita tak cerita singular plural. Tapi nanti Ustaz tambah sikit, Ustaz tambah. Kalau tuan-tuan tengok kita ada stages. Sebab belajar memang macam tu. Ya. Jadi kalau dulu kita kata ada alif, ada waw, ada ya, sebab yang tu yang kita jumpa. Tapi tuan-tuan kena ingat sekarang ni, ya. Apa ni takrif untuk mute kan dulu, mute. Takrif mute kan. Mute. Takrif ya, definisi untuk plural, broken plural ialah yang lain daripada feminin dan maskulin. Kalau dia tak ada tanda maskulin dan tak ada tanda feminin, dia plural form. Apa ni broken plural. Sama ada dia ada alif waw ya kat belakang tak apa. Kalau dia ada macam mauta, kebetulan dia ada. Macam rusul tak ada. Nanti kita kata rusul tak ada alif waw ya di akhir, dia takkanlah dia broken plural. Habis tu nak kata dia feminin, tak boleh. Tak ada alif ta. Nak kata dia maskulin, tak ada waw nun, tak ada ya nun. Macam al-lazi tak na tadi ada ya nun kan? Tak ada. Jadi apakah kategori dia? Tak ada pilihan. Broken plural. Itu jawapan dia. Okey tuan-tuan, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi sama-sama. Ya. Pada hari ini, Ustaz ingatkan tolong sesiapa yang nak berkorban, petang ni last potong kuku. Tolong potong kuku yang nak berkorban ya, potong kuku, potong rambut ke apa semua, trimisai apa semua, haji megat ya. Jangan lupa. Kemudian ya, malam maghrib dah kita kena kena tahan lah, menahan diri ya. Dia bukan macam dalam ihram ya, tapi itu adab dia bagi orang yang nak berkorban ya. Walaupun dia belum buat keputusan lagi ya, dia kata nantilah mungkin dalam 2 hari nak buat keputusan. Tapi ya, dia bermula ya sejak maghrib. So tahan dirilah ya. Nanti sampai kita punya binatang disembelih, barulah kita boleh potong kuku dan sebagainya ya. So kena make sure binatang kita disembelih pada hari pertama, hari korban. Nama pun hari korban. Kalau dia nak tunda tuan-tuan punya korban tu pada hari tasyrik, kalau boleh jangan. Walaupun hari tasyrik boleh sembelih, tapi kita nak ambil afdaliyat. Korban pada hari korban. Dan nama pun hari korban. Tiba-tiba tuan-tuan korban pada hari tasyrik. Tuan-tuan tahu apa makna tasyrik? Tasyrik mana mengeringkan ya, mengeringkan daging. Daging tu dihirih-hirih, dijemur, dikeringkan, itu makna tasyrik. Ya, jadi kena sembelih pada hari korban, Yaumun Nahar, pada 10 hari bulan. Ya, itu saja pesanan Ustaz, mudah-mudahan dia bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Hello Ustaz. Ustaz there. Ustaz, are you still there? Allah, Ustaz dah letak ke? Sebab kita nak minta Ustaz, nak minta doakan semoga ibadah korban kami, penyembelihan kami berjalan lancar kerana CMCO is very strict at the moment. Semua tempat sama. Ya, Ustaz punya program Ustaz tak announce saja. Kita punya program pun banyak juga ya. Sama insya-Allah. Ustaz tolong doakan segala berjalan lancar. Sekarang tak boleh ya. Ustaz secara umum je, mudah-mudahan Allah terima semua doa-doa kita ya. Amin ya Allah insya-Allah. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan peserta ya. Saya nak ingatkan semua peserta jemaah tolong jangan beri Ustaz ulang suruh mute sebab saya keep on checking and I have to unmute. I have to mute everyone yang tak
tak mute. I have to keep on checking and checking ya. Tolong also jangan beri Ustaz ulang-ulang benda yang sama ya. Kerjasama anda amat dihargai. Semua Okay? kelas ya, semua kelas ya. Yes, all the classes please mute because you didn't realize kadang-kadang kipas you tu, kipas which is quite near you tu, kipas tu yang kuat tau. Jadi the sound of the kipas tu yang actually irritate everybody lah. Minta maaf saya kena beritahu ni ya. Itu saja. Hajar Mashita, anything you want to say about kurban ke anything? Silakan Hajar Mashita. Hajar Mashita, anything you want to say? Jika tak ada Ustaz, silalah Ustaz jika ada Ustaz nak baca doa atau apa-apa. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum, terima kasih admin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih. Thank you everybody. Terima kasih Hajar Mashita, Hajar Mazidah. Ya, terima kasih everyone ya. Sebab sini everywhere mungkin hujan, semua orang dah terputus ni. Okay ya. Assalamualaikum semua. See you next week. Assalamualaikum Kak Mazidah. Okay, bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Ustaz Nazri. Nazri. Ya. We dah liaise dengan your friend to ITM. We also want to inform you, you all dah pernah collaborate dengan ITM untuk some things. Thank you so much. ITM yang? Ya. Tapi kita punya hari tu kita buat dekat campus untuk students dia. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Kita bantu Profesor Abdul Samad kan? Alhamdulillah. Okay. Thank you. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Hujan Tuan Haji Nazri semua bising dah tempat-tempat kita semua kan. Okay Tuan Haji Nazri, thank you so much ya. Okay, you're welcome. Thank you, Hajar Mazidah. Yeah.